أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam merangkap Tuan Pengerusi majlis pada malam ini, yang dihormati lagi dikasihi Imam Besar Masjid Maran, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang dhaif, lagi hina, lagi lemah ini, tetapi dengan kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang sangat besar, yang sangat hebat, yang sangat indah. Salah satu daripada nikmat yang teragung yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita yang dipanggil Al-Hidayah Al-Muhdah, Ar-Rahmah Al-Muhdah. Hidayah yang diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala, dan juga rahmat yang Allah telah hadiahkan kepada kita, iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadiah dulu, kini dan selamanya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pun, Nabi dah menjadi hadiah bagi umat manusia sebelum umat ini. Ketika mana Allah telah utuskan Nabi-Nabi terdahulu, Allah Ta'ala telah wajibkan ke Nabi-Nabi terdahulu untuk pertama beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi-Nabi beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Nabi-Nabi sekaliannya telah diambil perjanjian. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sebutlah kisah ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Allah mengambil perjanjian daripada sekalian Nabi-Nabi. Lama ataitukum min kitab, disebabkan kami bagi hadiah kepada kamu kitab dan hikmah. Kemudian nanti di akhir zaman bila datang, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, bila muncul di tengah-tengah kamu seorang nabi, yang mana nabi ini datang membenarkan ajaran yang kamu bawa. Kamu beriman dengan dia, dan dia juga beriman dengan kamu, beriman dengan kerasulan kamu, mempercayai kerasulan kamu. Kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu. Kamu membenarkan ajaran dia dan dia juga membenarkan ajaran yang kamu bawa. Saling melengkapi. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi. Kamu wajib beriman dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kamu ditakdirkan hidup pada zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wala tansurunnah. Kamu wajib memberikan nusrah, pertolongan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW datang ke dunia, beriman dengan Nabi dan memberi khabar gembira kepada umatnya tentang kelahiran Nabi akhir zaman.
Lebih-lebih lagi lah, insan yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah moyang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu baginda Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan sekadar merindukan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuskanlah di akhir zaman nanti, di tengah-tengah umat akhir zaman, anak cucu aku, keturunan aku itu, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim bukan minta nabi, dia minta umat bagi nabi ini, dan diminta amalan yang akan dibawa oleh nabi ini kepada umat, iaitu ad-da'wah ila Allah wa ta'lim wa ta'allum wa tazkiyatun nafs. Amalan mengajak manusia pada Allah. Nabi ini akan datang mendakwah umat ini kepada Allah, dan Nabi ini akan datang mengajar umat ini dengan Quran dan hikmah, iaitu hadis, dan Nabi ini datang untuk membersihkan jiwa raga umat ini yang sedang berada dalam kesesatan dan kegelapan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku adalah Nabi yang lahir daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ana da'wat Ibrahim alaihissalam. Aku adalah Nabi yang muncul ke dunia dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu orang atuk yang telah berkorban banyak untuk agama, bila didoa pada Allah untuk anak cucu dia, keturunan dia, dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam, merupakan Nabi yang paling sempurna. Al-insanu insanun kamilun mukammalun akmal. Nabi yang sempurna, insan yang sempurna, lagi disempurnakan oleh Allah, yang paling sempurna kesempurnaannya, Masya Allah. Sebab itu ulama bagi tahu, Syekh Sahal bin Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala bagi tahu, ketika mana Allah telah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya-Allah. Bila mana Allah turunkan ayat ini, seakan-akan Allah buat perbandingan kepada kita dari segi kesempurnaan penghormatan yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih atammu wa ablagh, lebih sempurna dan lebih sampai daripada kehormatan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bila mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Bersujudlah kamu, hormatlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, lalu bersujudlah sekalian para malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam pun sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Muqarrabin, Israfil, Mikail, semuanya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Illa Iblis, malaikat Iblis seorang saja tak nak sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Ini kemuncak daripada respect Allah, hormat Allah, cinta Allah, kasih Allah kepada manusia. Bila Allah ciptakan Adam alaihissalam, bapa manusia, Allah suruh malaikat bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak suruh malaikat sujud, tetapi Allah mulakan dengan dirinya. Untuk Nabi Adam, Allah suruh sujud, tapi Allah tak sujud. Memang tak patut pun Allah Ta'ala, tidak sewajarnya dan tidak selayaknya bagi Allah untuk sujud kepada ciptaan dia. Tapi Allah suruh malaikat hormat, tunjukkan respect kamu kepada ciptaan aku yang pertama, yang aku ciptakan dengan kuasa aku yang istimewa. Tetapi untuk baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, Allah bukan suruh malaikat, Allah mulakan dirinya sendiri berselawat kepada baginda Muhammad SAW sejak sebelum Nabi dilahirkan. Sejak azali lagi Allah Ta'ala telah berselawat kepada baginda SAW. Selepas Allah berselawat, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat, semua diperintahkan, Jibril, Mikail, Israfil, sekalian malaikat Muqarrabin, bahkan malaikat-malaikat di langit sana diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Allah Ta'ala utuskan baginda sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak wujudkan golongan mukmin ni, orang yang beriman pada dia, bukan satu hari. Lama waktunya Nabi berdakwah, Nabi mendidik, Nabi membentuk, daripada hanya seorang Nabi saja yang beriman pada Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Sebelum Nabi kita SAW menjadi Rasul,
Allah telah bentuk sifat-sifat nubuwah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni lahir dalam keadaan yatim, tuan-tuan. Dalam keadaan ummi. Ada ulama kata ummi ni tak reti baca, tak reti menulis. Tetapi ada ulama kata ummi ni satu syaraf, satu kemuliaan yang Allah bagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil-kecil kita mendidik anak kita dengan ilmu akademik. Tetapi Allah Ta'ala mendidik kekasih dia lahir ke dunia ni. Ilmu yang pertama Allah ajar pada kekasih dia adalah ilmu tawakal ilallah. Bergantung hanya pada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi lahir tak sempat berjumpa dengan ayah. Tak dapat didikan seorang ayah. Sebelum Nabi lahir, dalam kandungan 2 bulan, ayah Nabi telah wafat. Sayyidina Abdullah telah wafat di Madinah. Nabi membesar umur 4 tahun. Mak dihantar pergi ke perkampungan Halimatus Sa'diyah. Tak sempat mendapat kasih sayang sepenuh daripada seorang ibu. Umur 4 tahun, ibu Nabi telah wafat. Akhirnya Masya Allah, Nabi membesar dengan kasih sayang seorang atuk. Umur Nabi SAW 8 tahun 6 bulan, atuk Nabi telah wafat. Akhirnya Masya Allah, Allah Ta'ala beritahu kepada kakak kasih dia baginda Muhammad SAW, Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Wahai kekasihku Muhammad, sayanglah siapa kamu nak sayang di dunia, satu hari nanti kau pasti akan berpisah dengan mereka. Nabi membesar tanpa pergantungan pada siapa. Kasih sayang Nabi hanya pada Allah. Pergantungan Nabi hanya pada Allah. Pengharapan Nabi hanya pada Allah. Ini ilmu yang kita nak ajar kepada anak-anak kita mula-mula sekali. Pelajaran mula-mula sekali. Dalam hidup mereka, jangan bergantung pada mak dan ayah. Jangan bergantung pada guru. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kedua Allah ajar pada Nabi SAW masa Nabi kecil, ilmu lughah Arabiyah, tuan-tuan, Masya Allah. Ilmu bahasa Arab. Nabi membesar di perkampungan kabilah Bani Bakar. Kabilah yang bertutur dengan bahasa Arab yang terbaik di dunia, tuan-tuan. Kalau kita nak mendidik anak kita ni, tuan-tuan, didiklah mereka dengan budi bahasa. Dan ajarlah mereka bahasa-bahasa yang terbaik. Satu, dari segi adab bercakap dengan orang tua-tua. Tadi saya sembang dengan tukang orang Indonesia sedang buat kandang kambing di madrasah saya. Saya cakap, ini orang Madura, bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa, mirip sama Jawa ya. Mirip Ustaz, dekat-dekat sama bahasa Jawa. Tapi Jawa yang halus, Masya Allah. Oh, saya tanya apa beza bahasa Jawa halus dengan Jawa kasar? Dia cakap, orang kalau bercakap dengan orang yang tua-tua, orang mulia-mulia, dia guna bahasa Jawa halus, Masya Allah. Kalau bercakap dengan orang yang kawan-kawan sama bayar dengan dia, dia guna bahasa kasar, Masya Allah. Kalau seandainya budak kecil dia bercakap dengan orang tua, dia guna Jawa kasar, makna budak ni tak reti bahasa. Oh, maknanya tuan-tuan yang mulia, di dalam budaya orang Jawa dia, Masya Allah, ada orang kata unsur-unsur tarbiyah. Anak cucu ni dididik dengan sunnah baginda SAW, itu bercakap dengan bahasa yang beradab, bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi. Bukan cakap bahasa ikut dan. Kita hari ni ajak anak kita bahasa rojak. Bahasa yang salah kita ajar pada anak kita. Bila nak berpisah dengan anak, bye. Oh, Masya Allah, bye. Anak kita semua bye sekarang. Kan? Tak ada Assalamualaikum, Astaudi'akallah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Berpisah, doa perpisahan dengan anak cucu bukan bye. Nabi ajar Astaudi'akumullah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. 3 patah perkataan. 3 doa. Bukan tinggal dengan bye. Tapi hari ni Masya Allah, kita ajar anak kita bahasa yang salah, Masya Allah. Bercakap dengan anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang tak betul. Allah ajar Nabi bercakap percakapan yang betul daripada kecil lagi. Yang ketiga, Masya Allah, Allah Ta'ala ajar Nabi kita SAW tawaduk. Daripada kecil lagi, Nabi ni membesar dengan kesederhanaan, zuhud. Nabi tak ada baju banyak-banyak. Tak merasa baju raya macam mana anak kita. Setiap kali baju raya kena baju baru. Nak pergi sekolah mesti kena pakai baju baru. Tak pakai baju baru tak nak pergi sekolah. Nabi kita SAW membesar dengan pakaian yang sangat sederhana. Nabi tak ada almari di rumah. Nabi makan, Nabi kata aku makan macam hamba makan, tidur macam hamba tidur, duduk macam hamba duduk. Nabi tak biasa makan atas meja macam kita, tuan-tuan. Nabi makan di bawah, atas sufrah, atas tanah. Mengalih sifat tawaduk dalam diri Nabi SAW. Nabi bela kambing, Masya Allah. Allah bekalkan Nabi kita SAW dengan ilmu kesabaran, ilmu tahammul. Macam mana nak memimpin umat kalau tidak ada sabar, Masya Allah. Allah bagi sifat tahammul pada Nabi kita SAW.
Allah ajar Nabi seni berniaga, sebab nanti bila berdakwah Nabi SAW akan menggunakan kaedah perniagaan untuk menyantuni para umat dia, nak bawa umat ini dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga diberikan keberanian oleh Allah. Pernah juga masa zaman muda Nabi terlibat dengan peperangan. Nabi satu hari nanti akan berjihad jalan Allah. Nabi pernah terlibat dengan kegiatan aktiviti bersama dengan masyarakat. Sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, Nabi pernah menjadi satu orang yang menjadi pendamai kepada masyarakat ketika mana Masya Allah pemimpin-pemimpin Quraisy berebut berkelahi siapa yang paling layak untuk letak batu Hajarul Aswad di tempat yang asal. Semua orang tak bagi, tak percaya kan, kepada pemimpin yang lain. Saya nak ambil tolong angkat batu ni, awak tak boleh, awak peminum arak, awak kaki judi, kami kenal perangai kamu, kamu tak layak untuk letak batu ini. Berkelahilah. Masya Allah, kabilah Arab ni berebut siapa nak letak batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Tetapi Masya Allah, dia pun buat mesyuarat. Mesyuarat ni penyelesaian masalah. Keputusan dibuat oleh Abu Jahal. InsyaAllah ta'ala besok pagi siapa sembahyang subuh paling awal datang, masa pintu nak dibuka, dia dah sampai dekat pintu itu. Kita lihat siapa masuk ke masjid daripada pintu Bani Syaibah, itulah orang yang akan layak untuk letak batu asas untuk batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Masya Allah. Rupanya Nabi kita SAW anak muda yang bangun subuh paling awal. Masya Allah. Bangun pagi awal-awal. Tonton yang mulia, ini pengalaman Nabi semasa hidup, masa muda sebelum dilantik jadi Rasul. Akhirnya dia orang semua tengok, perhati-perhati, dapat laporan daripada AJK Masjid. Masya Allah, orang anak muda paling awal pagi tadi. Sebab Abu Jahal pun tak bangun subuh. Masya Allah kan, abu-abu ni semua bangun tidur malam, malam tidur lewat, bangun subuh tak bangun. Jadi yang datang sebelum subuh adalah baginda Muhammad SAW. Akhirnya semua orang kata, kalau yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya adalah baginda Muhammad SAW, kami semua setuju. Masya Allah. Tapi Nabi kita SAW pula, dia dapat peluang itu, dia ambil peluang untuk satukan hati pemimpin ini. Masya Allah. Dia pun bentang kain serban dia, Masya Allah, kain ridak dia. Maka dia pun letak batu Hajarul Aswad di tengah-tengah. Maka kata Nabi SAW, pakcik, Masya Allah, tolong pegang kain ni sikit. Abu Jahal pun dapat pegang sikit. Kabilah Sifulah bin Sifulah dapat pula, ketua kabilah ni yang ramai yang berkelahi tadi, pakat bubur tadi, semua dapat pegang. Masya Allah. Bila dapat pegang, bawa dekat dengan penjuru Hajarul Aswad, Nabi kita SAW sendiri ambil batu dengan tangan yang mulia, letak balik ke tempat itu. Balik kampung semua ketua kabilah puas hati. Dia bagi lapor pada ketua kabilah-kabilah dia, tahu tak tadi masa nak mengangkat Hajarul Aswad, pakcik lah yang pegang kain itu. Masya Allah. Semua orang happy dengan tindakan Nabi kita SAW. Tindakan yang bijaksana, politik yang sangat hebat, husnul tadbir yang ada pada Nabi kita SAW, menjadi pendamai, penyatu kan? Menjadi asbab orang yang berkelahi boleh bersatu, orang yang berpecah belah ni boleh menjadi damai. Masya Allah. Itulah sifat yang pertama yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Rahmat yang dibawa oleh baginda SAW bila Nabi dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ini semua anugerah yang Allah bagi. Di samping irhasat, di samping sifat-sifat tadi, Allah tambah irhasat. Irhasat ni bukan mukjizat, kejadian aneh yang berlaku pada seorang Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Banyak irhasat. Menjelang umur 40 tahun, Nabi mendapat mimpi-mimpi yang benar. Tiap-tiap malam Nabi tengok mimpi-mimpi yang mengkagumkan. Nampak cahaya macam falak subuh. Masya Allah. Ada kalanya Nabi SAW berjalan, Nabi dengar ada orang bagi salam pada dia. Dia perhati keliling-keliling, tak nampak. Rupanya pokok bagi salam pada Nabi SAW. Rupanya batu bagi salam pada Nabi kita SAW. Tuan-tuan yang mulia, memasuki umur 40 tahun, Allah Ta'ala bagi anugerah yang lebih hebat lagi. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, walil akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun hidup kamu tak seindah orang lain, orang lain Allah bagi kaya, orang lain Allah bagi pangkat, orang lain Allah bagi darjat, orang Allah bagi kesenangan, makan yang sedap, rumah yang besar. Nabi hidup dia sederhana, tapi hadiah yang Allah bagi pada Nabi semuanya besar-besar belaka, semuanya hebat-hebat belaka, bernilai. Sampai tadi saya terbaca kitab ni, walaupun kecil je, Masya Allah, Syekh Nasir Az-Zahrani, ulama
sirah daripada Mekah, dia beritahu, Masya Allah, satu poin yang sangat ajib, tuan-tuan. Kita hari ini, tuan-tuan mulia, umat akhir zaman selama-lamanya tak akan pernah mampu nak balas jasa baik Nabi kita SAW pada kita. Sebab jasa Nabi terlalu besar. Kasih sayang Nabi terlalu luas. Kan? Terlalu dalam sayang Nabi pada kita. Dia kata, jangankan Nabi kita tak boleh bayar. Para sahabat Nabi pun kita tak boleh nak lawan. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda sepotong hadis, la tasubbu ashabi. Jangan sekali kamu cela sahabat-sahabat aku. Kenapa tak boleh cela para sahabat? Sesungguhnya kata Nabi, seorang di kalangan kamu, kalau ada di antara siapa di kalangan kita, anfaqa zahaban mithla Uhudin, dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, dihadiahkan di jalan Allah Ta'ala. Di akhir zaman ni, kalau ada satu orang kaya, dia ada harta sebesar gunung Uhud emas, diinfakkan di jalan Allah Ta'ala, pengorbanan kamu di akhir zaman tak akan mampu menandingi mudah, tak akan sama dengan satu cupak harta yang dibelanjakan oleh para sahabatku sallallahu alaihi wasallam, para sahabatku radhiyallahu anhum majma'in, wala nasifahu, maupun setengah daripada apa yang sahabat belanjakan, setengah mud, setengah daripada cupak tadi, tuan-tuan. Sahabat Nabi berbelanja secupak di jalan Allah ataupun setengah cupak, dibandingkan kita umat akhir zaman yang membelanjakan emas sebesar gunung Uhud pun tak boleh lawan. Itu sahabat Nabi, apatah lagi jasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bayar, tuan-tuan, dengan gunung Uhud. Letih Nabi berdakwah, kasih sayang Nabi, kecintaan Nabi, tuan-tuan mulia, tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh bayar. Sebab itu hanya satu doa kita panjatkan, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa aluh. Semoga Allah yang balas bagi pihak kami jasa baik baginda SAW dengan, orang kata, balasan yang setimpal dan selayak dengan kedudukan baginda Muhammad SAW. Kami umat tak mampu nak bayar. Sebab Nabi ni orang istimewa. Tuan-tuan mulia, kita hari ni panggil satu orang tokoh motivasi untuk bimbing anak kita, bimbing kita, tuan-tuan, ajar kita. Berapa kita bayar duit dia 1 jam, tuan-tuan? Kan, kita bayar. Lagi hebat tokoh motivasi itu, tuan-tuan, nombor 1 dalam Malaysia, tokoh motivasi yang paling hebat, mungkin sejam masa dia kita kena bayar 30,000, tuan-tuan. Nabi SAW bukan tokoh motivasi terhebat. Nabi ni Sayyidul Kaunain Wassaqalain, penghulu bagi, Masya Allah, 2 alam, dunia dan akhirat, jin dan manusia. Seluruh makhluk dalam dunia ni di bawah tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di bawah kasih sayang Nabi, di bawah Nabi, semuanya menjadi pengikut Nabi, semuanya menjadi umat Nabi, semuanya menjadi orang yang terhutang budi dengan baginda SAW. Di dunia ni, Masya Allah, kita rasa besar dah jasa Nabi. Di alam akhirat lebih besar lagi jasa baginda Muhammad SAW kepada kita. Tak mampu nak bayar. Kalau kita kata mak sayang pada kita, selalu saya sebut, kasih sayang ibu pada anak akan berkurang bila anak dia semakin besar, tuan-tuan. Makin besar, pandai-pandai demo lah. Mak dah bagi macam-macam ke demo, susu. Demo membesar dengan susu mak dulu. Mak habis duit, bergolok bergadai nak sekolahkan kau. Sekarang dah kau dah kaya, pandai-pandailah bawa diri. Takkan dah besar-besar pun nak minta mak juga duit lagi. Pening kepala mak, dia kata. Dulu masa kau belajar, kau minta duit dengan mak. Ini kau dah kerja, buta lagi, minta duit dengan mak juga. Masya Allah, mak marah kat kita, ayah marah dekat kita. Teruk dah ayah. Dulu ayah kecil-kecil hantar kau pergi sekolah. Sekarang bila anak kau dah lahir, ayah pula akan hantar anak kau pergi sekolah juga. Bila ayah nak berehat, Masya Allah, ayah kita marah kat kita, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW tak pernah marah pada umat. Tak pernah anggap umat ini satu bebanan. Tak pernah anggap umat ini satu benda yang menyusahkan. Walaupun, tuan-tuan mulia, umat menyusahkan Nabi, walaupun umat menyakiti hati dan perasaan Nabi SAW, sedangkan dia orang hebat. Di tangan dia ada Al-Kausar. Inna Al-Kausar. Allah bagi Nabi Al-Kausar, telaga Kausar. Telaga yang mana, Masya Allah, kita waktu kita bertawaf di sekeliling Kaabah, Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka.
wala baqiya illa wajhuka wasqini min haudi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Allah bagi Nabi SAW telaga Kausar. Siapa dapat minum air telaga Kausar, tak akan dahaga buat selama-lamanya. Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW syafaat. Itu semua anugerah yang besar. Nabi boleh syafaat semua pendosa besar di kalangan umat, dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada Nabi apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pemberian dan pemberian kami akan bagi pada kamu sehingga engkau redha pada kami. Allah bagi apa lagi pada Nabi? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Allah Ta'ala bagi pada Nabi sab'an minal masani, 7 ayat daripada suratul Fatihah yang berulang-ulang. Seorang sahabat di tengah semayang, Nabi panggil dia, dia tak menyaut. Dia pun Nabi datang pada dia. Namanya Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kamu tak datang bila aku panggil? Dia kata, aku tengah semayang, wahai Rasulullah. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, bila Allah dan Rasul panggil kamu, kamu kena menyaut panggilan dia. Dia nak sampaikan wahyu yang Allah bagi pada dia. Kata Nabi SAW, Nabi tarik tangan dia, bersembang-sembang dengan para sahabat tadi. Dekat Nabi nak keluar, sahabat tadi kata, ya Rasulullah, tadi Tuan janji nak ajar saya sab'ul masani. Kan? 7 ayat yang berulang-ulang dalam Quran, Masya Allah. Maka Nabi SAW pun ajarkan dia suratul Fatihah. Masya Allah, ini surah yang sangat mahal, yang Allah Ta'ala hanya hadiahkan kepada umat baginda Muhammad SAW. Tak dapat Fatihah pada umat yang lain, Masya Allah. Allah bukan sekadar hadiahkan sab'ul masani, Allah hadiahkan 30 juzuk Al-Quran untuk Nabi wariskan kepada kita. Sehingga ulama' kata tidak ada amal soleh yang kita buat pada hari ini, melainkan semuanya adalah hadiah yang Allah wariskan pada Nabi dan Nabi wariskan pada kita. Semayang ni lebih bahagia daripada dunia dan seisi, betul tak tuan-tuan? Semayang subuh 2 rakaat lebih bahagia daripada dunia dan seisinya. Ini hadiah yang Nabi bagi kat kita. Bukan Nabi bagi emas, bukan Nabi bagi duit dinar, dirham. Kita nampak orang lain lebih baik pada Nabi. Orang simpulan bagi duit kita 1000, Masya Allah, Nabi bagi apa kat kita? Orang ni bagi duit kat kita, orang ni buat baik kat kita. Kita nampak jasa orang pada kita. Tapi tuan-tuan mulia, 2 rakaat semayang yang Nabi ajar pada kita, tuan-tuan, lebih bernilai daripada dunia dan sisi-sisinya. Tuan-tuan mulia, Nabi ni punya hebat, tuan-tuan. Semua benda dia nak ajar kita, dia buat dulu. Dia praktis dulu, supaya kita faham cara nak buat. Bukan dipaksa kita buat. Nak semayang, cara semayang macam ni, semayang ya, angkat takbir macam ni, baca Fatihah macam ni, rukuk yang betul macam ni, sujud yang betul macam ni. Kan? Detail pula. Semayang masa musafir macam ni, semayang masa duduk di kampung macam ni, semayang masa perang macam ni, semayang bagi orang uzur, kan? Sambil isyarat, sambil baring, sambil duduk, isyarat mata, tak boleh isyarat mata, semayang dengan hati. Begitu detail Nabi ajar pada kita, tuan-tuan. Dalam mengajar pula, Nabi tak pernah kasar. Nabi kata, aku mengajar umat aku sebagaimana seorang ayah mengajar pada anak dia. Lemah lembut satu-satu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat yang Allah telah campakkan dalam hati kamu, kamu berlemah lembut dengan umat kamu. Kita mengajar orang cerdik boleh lembut, tuan-tuan. Tapi mengajar orang yang bebal ni, Allahu Akbar, sekali ajar tak dapat lagi. Kan? Kalau kita mengajar anak murid kita kat sekolah, dah 10 kali ajar pun tak ingat-ingat lagi, dah tepuk meja dah kita. Ini cikgu dah panas hati dah ni. Dah anak murid bebal, tuan-tuan. Nabi SAW bukan mengajar orang cerdik. Nabi mengajar calon-calon ahli neraka yang sedang berada tebing neraka Jahannam. Ya Allah beritahu dalam Al-Quran, wadhkuru id kuntum a'dan. Kenanglah satu masa dahulu sebelum lahirnya baginda Muhammad SAW, sebelum Nabi datang mendakwah kamu, membimbing kamu, ajar kamu, kamu berada tebing neraka Jahannam. Kan? Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kamu daripada api neraka. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kamu dengan berkat agama yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana. Jadilah kamu golongan yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kamu berada tebing neraka Jahannam. Nabi ajar, bimbing, didik. Sampailah tahap di mana Nabi boleh tunjuk
siapa di kalangan sahabat dia golongan yang akan jadi ahli syurga, Masya Allah. Nabi satu hari duduk di Madinah, tuan-tuan, dicelup kaki dia dalam sebuah telaga, kan, Masya Allah, dekat Masjid Quba sana, kan, yang dipanggil Telaga Redha, kan, telaga tempat, telaga Jannah, Bi'rul Jannah, Masya Allah, telaga syurga, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW beritahu, Nabi duduk dalam kaki dia dalam telaga tadi, diangkat kain dia sampai paras lutut, tuan-tuan, Masya Allah. Satu orang sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk ketuk ni. Ada orang ketuk ajak nak masuk jumpa tuan, nak ziarah tuan. Nabi kata, beri izin dia masuk dan beri khabar gembira tentang syurga pada dia. Masya Allah, engkau termasuk ahli syurga. Rupanya yang masuk adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat jaminan syurga dekat Masjid Quba, Masya Allah. Masuk pula orang yang kedua ketuk nak jumpa Nabi SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang, ketuk nak ziarah Nabi. Izinkan dia masuk dan beri khabar gembira pada dia, sesungguhnya jadi ahli syurga, Masya Allah. Nabi SAW ni, dia susah payah bimbing kita, ajar kita, tuan-tuan, hanya saja nak tengok umat dia semua jadi ahli syurga, tuan-tuan. Nak kita semua selamat, nak kita berjaya. Dan Nabi dalam nak memastikan umat dia berjaya, tuan-tuan, Nabi korban segala-galanya. Nanti saya cerita ujung-ujung, tuan-tuan, macam mana kasih sayang Nabi pada kita. Hanya hari ni kita banyak lupa pada Nabi. Dan kita tak ajar pada anak kita mencintai Rasulullah SAW, sedangkan Nabi SAW beritahu, alimu awladakum, ajar anak kamu, Masya Allah, hubba nabiyikum, mencintai Nabi kamu, wa hubba ahli baiti nabiyikum, mencintai ahli bait keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, wa tilawatil Quran, ajar anak mengaji Quran. Hari ni Alhamdulillah kita ajar anak kita mengaji, kan, Iqra' kita ajar dia. Tapi kita tak pernah ajar anak kita ni, siapakah itu Rasulullah SAW. Yang kita ajar anak kita ni, siapa dia Spiderman, siapa dia Ultraman, siapa dia Upin dan Ipin, Masya Allah. Baju pun kita beli, kan, baju pun kita beli, mainannya pun kita beli, kesukaan dia pun kita beli, aksesoris dia punya, gadget-gadget dia pun kita beli, supaya anak kita ni betul-betul mencintai Spiderman, mencintai Superman, mencintai Ultraman, Masya Allah. Orang putih ni dia pandai nak hilangkan daripada umat ini cinta pada baginda Muhammad SAW, nak alih. Dan rupa-rupanya, tuan-tuan, bila kita bermuzakarah dengan orang yang hebat-hebat, kita hari ni bukan sekadar lari pada sunnah Nabi sikit-sikit, kita dah lari teruk, tuan-tuan. Bab makanan kita dah jauh daripada sunnah Nabi SAW. Baru ni seorang doktor datang ke rumah saya. Doktor ni doktor yang tentang pemakanan sunnah. Ayah saya sakit. Saya kata, doktor, macam mana nak rawat ayah saya ni? Masya Allah. Dia kata dalam agama Islam ni, dia kata makanan itu adalah ubat. Semua yang kita makan tu ubat, ya? Bukan ubat itu makanan. Bukan ubat tu makanan nak sihat. Nak sihatkan makan ubat. Kalau kita makan dengan makanan yang sunnah, dia kata, insya-Allah semua jadi ubat, Masya Allah. Tapi syarat yang original lah, madu yang original, air zam-zam yang original. Kalau kita ambil rawatan sunnah ni, Masya Allah, dia kata, bila dia buat eksperimen, dia kata, bila dia bawa madu ke lab, dia kata, bila dia tengok tubuh badan yang terkena madu ni, Masya Allah, ataupun habatus sauda, ataupun minyak zaitun, bila badan terkena tu, dia punya tu buka, dia kata. Badan kita ni menyambut sunnah Nabi ni, untuk menerima sunnah Nabi untuk masuk dalam tubuh badan kita menjadi ubat, Masya Allah. Maknanya kita punya sel-sel dalam badan kita ni akan buka. Seolah-olah kalau mulut dia ada mulut, dibuka mulut dia, nak tadah syifa yang nak masuk dalam tubuh badan ini. Tapi ubat-ubat lain ditutup. Nak beritahu pada kita ni, Masya Allah, Allah Ta'ala memang bagi Nabi SAW ni sebagai rahmat untuk kita, walaupun Nabi dah tak ada. Saya selalu beritahu, Halimatus Sa'diyah, Allah Ta'ala bagi dia peluang dapat berkah jasadiyah Nabi SAW, berkat jasad Nabi. Peluk Nabi SAW, segala hidup dia berubah. Dia badan sakit, tak sihat, peluk Nabi, terus badan dia sihat. Susu tak ada, mengalir susu. Suami dia kurus kering, masa datang dia ke Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan lapar, tiba-tiba suami dia sihat.
Anak yang datang sekali menangis sepanjang perjalanan, tiba-tiba Masya Allah riang ketawa. Halimatus Sa'diyah tiba-tiba kantung dia, susu dia dua-dua nak keluar susu ni. Keldai yang dia naik tadi pun tiba-tiba gemuk, sehat. Halimatus Sa'diyah sebelah bagi dekat Nabi SAW, sebelah bagi dekat adik susu Nabi SAW minum. Masya Allah, dua-dua minum. Dalam perjalanan Halimatus Sa'diyah potong semua kawan-kawan dia. Masya Allah, terkejut kawan-kawan dia. Macam mana Halimatus Sa'diyah tadi masa pergi ke Mekah dia paling last, nombor kajuk orang faham kata, last sekali, tiba-tiba dipotong kita, spill laju ni. Masya Allah, semua orang kata Halimatus Sa'diyah telah berjaya, Halimatus Sa'diyah telah bertuah, dia buat keputusan yang tepat. Tadi semua apabila mana orang kata Syifa ibu Abdul Rahman bin Auf datang, Masya Allah, tawarkan ini siapa nak susukan Nabi Muhammad SAW ni. Dia anak yatim, tapi menyusukan dia ni tak dapat apa-apalah, tapi dapat barakah insya-Allah. Berkat ada tapi duit tak ada. Masya Allah, atuk dia sangat orang yang kaya, tapi kerana banyak menginfak untuk perbelanjaan Masjidil Haram, untuk orang haji dan umrah, atuk dia tak ada duit nak bayar. Semua orang tahu Abdul Muttalib insan yang sangat mulia, tapi kami datang nak cari duit. Jadi kami tak terimalah tawaran kamu, kami cari anak orang hebat-hebat. Rupanya Masya Allah, bila Halimatus Sa'diyah bawa balik Nabi SAW ke rumah dia, segala isi rumah dia telah berubah. Anak yang sakit di rumah telah sihat, makanan dalam simpanan dia penuh. Masya Allah, kambing-kambing jadi gemuk, tanaman yang sedang mati tadi tiba-tiba jadi subur. Masya Allah, semua orang kampung kata Halimah telah buat keputusan yang paling tepat. Dia mendapat barakah jasadiyah daripada baginda Muhammad SAW. Sampai orang kampung dia kata ginilah, kita ni dah terlepas dah, kita tadi salah kita lah jadi mata duitan sangat. Kalau kita ambil tawaran daripada Syifa tadi, dah tentu kita ni dapat untung macam mana untung Halimatus Sa'diyah. Tapi tak apalah, kita dah terlewat, salah kita masing-masing, salahkan diri sendiri. Tapi waktu Halimatus Sa'diyah bela kambing itu, boleh tak kita joinkan kambing kita dengan kambing Halimah? Mudah-mudahan kambing dia gemuk, kambing kita pun gemuk juga. Kambing dia banyak susu, kambing kita pun banyak susu juga. Rupanya tidak, tuan-tuan. Siapa yang jual mahal dengan agama ni, tuan-tuan, dia akan rugi. Sekali dia tak ambil tawaran Allah, dia akan rugi. Ini Halimatus Sa'diyah mendapat barakah jasadiyah daripada Nabi SAW. Tapi ulama kata Nabi ada dua berkat, satu berkat jasad, satu berkat roh. Hari ni jasad Nabi dah tak ada bersama dengan kita, tapi roh Nabi, perasaan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi, fikir risau Nabi, sunnah Nabi, kalau kita amalkan dalam hidup kita, tuan-tuan, keberkatan dia Masya Allah. Susu, pada susu kambing ada keberkatan, pada korma ada keberkatan, minuman Nabi, rawatan Nabi, minyak zaitun ada keberkatan. Semua cara hidup Nabi ni semua ada keberkatan. Dan tinggalkan sunnah Nabi, kehancuran Masya Allah. Dalam masyarakat, tinggalkan sunnah Nabi, hancur masyarakat. Dalam keluarga, tinggalkan sunnah Nabi, hancur keluarga. Dalam pendidikan, tinggalkan sunnah Nabi, hancur pendidikan kita. Sebab itu ulama kata Nabi ni dah tinggalkan semua bidang. Dia tak tinggalkan kita dalam keadaan kehairanan, semua Nabi SAW dah tinggalkan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah hantar baginda SAW ni dengan kasih sayang. Walau kunta fazzan ghalizan qalbi, kalau mulut kamu kasar, bahas hati kamu keras, bercakap dengan umat kamu, lan faddu min haulik, umat kamu akan lari meninggalkan kamu. Untuk itu wahai kekasihku Muhammad SAW, Masya Allah, dalam mendidik umat ini, kalau kamu tengok dia buat silap, buat salah, kita hari ni orang masjid, kita hari ni Masya Allah orang dakwah, kita hari ni para da'i, orang-orang soleh, wali-wali Allah, bila kita tengok orang buat salah, apa kita nak buat? Bila kita tengok orang buat dosa, tak sembahyang, kalau kita ikut sunnah Nabi, apa kita buat? Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, nafsu kita datang, kan? Kita mula sound lah. Cara kita lah, tuan-tuan, kan? Kita baru keluar daripada masjid, tengok-tengok budak muda di bawah tu pakai seluar pendek, tak sembahyang, kan? Menyanyi-menyanyi pula, tuan-tuan. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Mesti marah. Itu nafsu. Apa panduan dalam wahyu yang Allah bimbing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk
membimbing umat ini, supaya menawan hati umat ini. Bila kamu tengok orang buat salah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Umat memang gitulah dia. Nama anak murid, mana pernah ada anak murid tak buat salah? Kita sekolah dulu pun pernah buat salah. Cuma cikgu ada cikgu tangkap, ada cikgu tak tangkap. Ada cikgu tangkap tapi dilepaskan. Boleh pun gitu juga tuan-tuan. Kita depan JPJ mesti ada buat salah punya. Tapi ada kala dia maafkan. Sebagai seorang da'i yang hati dia besar, tengok umat semayang tak betul, umat puasa tak betul, zikir tak betul, baca Quran tak betul, kalau banding dengan dia, banding dengan Rasulullah SAW, dah tentu semua umat ni tak tepat. Tapi Nabi SAW maafkan semua. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini hebatnya Nabi kita SAW ni, antaranya sentiasa mendoakan keampunan untuk umat ini. Tuan-tuan boleh, ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan kami pergi ke Mekah menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Bila kita pergi haji lagi, kita faham lebih dalam macam mana kasih sayang Nabi untuk kita. Kita hari ni dalam doa tuan-tuan, kita doa lepas sembahyang, berapa banyak bahagian doa kita untuk Rasulullah SAW. Cuba kita perhati. Kita baca doa, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Sikit je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu, mula kita doa campur-campur tuan-tuan. Maknanya berapa banyak bahagian doa untuk Rasulullah SAW dalam doa kita. Tetapi bila kita pergi Mekah tuan-tuan, menunaikan haji ke Baitullahil Haram, rupanya dalam doa Nabi semua untuk umat, semua untuk kita. Yang kita selalu dengar, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala minta doa pada Nabi. Hari itu Nabi sangat happy, sangat gembira. Ala tad'uli ya Rasulullah, abang tak nak doakan adinda ke? Hari ni nampak kanda tengah happy, mood tengah baik, selalu masuk rumah dalam keadaan menangis, sedih untuk umat. Hari ni nampak ceria. Kalau bini kita tuan-tuan tengok abang tengah happy ni, Masya Allah, hari ni peluang terbaik ni. Anniversary dah dekat bang, kan? Cincin kahwin ni dah 10 tahun tak tukar ni bini kita tuan-tuan. Molek lagi cincin tu, tapi nak tukar juga, nak tengok sayang tak sayang suami pada dia. Tapi isteri Nabi SAW tengok suami happy, ala tad'uli ya Rasulullah, kanda tak nak doa ke sikit untuk adinda? Nabi SAW pun doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampun dosa Aisyah, dosa yang dilakukan terang-terangan, dosa dilakukan secara sembunyi, dosa yang terdahulu, dosa akan datang. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala begitu happy, begitu gembira dengan doa itu, sampai dia tunduk-tunduk, sampai dagu dia terkena peha. Allahu Akbar, happy sangat isteri Nabi. Nabi SAW tengok isteri dia begitu gembira, ayasuruki doai, adakah adinda happy dengan doa abang? Nabi ni memang hidup dia nak gembirakan semua orang, nak happykan semua orang, nak beri kabar gembira, bagi semangat pada semua orang, termasuk isteri Nabi. Dia kata, betapa tidak wahai kekanda, yang mendoakan adinda pada hari ini bukan manusia biasa. Manusia yang bila dia berdoa pasti Allah telah terima. Dan hari ini adinda dah yakin segala dosa adinda telah pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW beritahu, wahai adinda pesayang, ketahuilah inilah doa yang ayat kekanda pohonkan untuk semua umat kekanda, agar Allah Ta'ala ampunkan dosa umat-umat kekanda ni, barang yang terdahulu daripada dosa mereka dan barang yang akan datang. Dosa kita tak buat lagi, esok kita tak buat dosa lagi tuan-tuan. Dosa esok pun Nabi dah minta ampun dah pada Allah Ta'ala. Dosa yang belum kita buat, dosa yang dah kita buat, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dilakukan secara sembunyi. Kita semua ada dosa sembunyi tuan-tuan, Masya Allah. Seorang-seorang mesti jahat kita ni tuan-tuan. Depan orang semua baik, belakang-belakang orang duduk, Masya Allah. Allah uji pula dengan handphone sekarang tuan-tuan, macam-macam benda boleh tengok, macam-macam berita. Kita memang buat silap, tapi andai dosa kita diampun bukan sebab istighfar dan taubat kita, tetapi melainkan hanya saja dengan berkat doa maghfirah daripada baginda Muhammad SAW. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, istighfarkan untuk umat kamu. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, bermusyawarat dengan mereka. Ajak umat ini bermusyawarat, ajak umat ini dengan kasih sayang. Tuan-tuan mulia,
Bila kami nak balik 4 hari sebelum balik daripada haji tuan-tuan, travel agent syorkan ustaz-ustaz tolong bawa jemaah-jemaah pergi ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita pun bawa naik bas, Masya Allah. Bas yang pertama, dia bawa lokasi pertama. Dalam bas tu bawa, dia kata apa? Di belah kiri kita ni ada sebuah masjid yang dipanggil Masjidul Ijabah, Masya Allah. Masjid penerimaan doa Rasulullah SAW. Kenapa dia panggil Masjid Ijabah? Di masjid inilah Nabi SAW mendoakan 3 doa untuk umat. Yang pertama, ya Allah, jangan jadikan umatku ini mati kebuluran, ya Allah. Sebab itu hari ni andai kata tuan-tuan dalam keadaan kenyang, orang kata senang lenang. Dalam keadaan kenyang kita ni tuan-tuan, kenyang kita pada malam ini adalah berkat doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama orang Malaysia tuan-tuan. Sampai kawan-kawan saya cakap, ustaz-ustaz orang daripada luar negara dia kata Malaysia ni fi kulli makanin makan, kata. Di setiap tempat kena makan. Kan? Ustaz-ustaz kat Malaysia ni payah nak cari yang kuah-kuah tuan-tuan. Semua penceramah gemuk-gemuk. Allah jamu makan sedap betul. Semalam orang jemput saya makan buah dekat kampung Ulu Ceka sana, kawan saya ajak. Allahu Akbar. Dia punya buah dia, rambutannya, buah pulasannya, buah dokongnya dibagi, durian Bangkoknya dibagi, durian kampung dibagi. Ya Allah, saya kata macam mana saya nak kurus macam ni bang? Kan? Orang tanya bila Maulana nak kurus, saya kata kalau kat Malaysia saya tunggu pergi Mekah baru nak kurus. Bila pergi Mekah tunggu balik Malaysia saya nak diet, insya-Allah. Kat Mekah tak boleh diet. Kat Mekah pun tak boleh diet, kat Malaysia pun tak boleh diet. Sana pula kambing hari-hari tuan-tuan. Balik Malaysia ikan patin pula, ikan kelah pula. Allahu Akbar. Kalau kita kenyang pada hari ni, anak kita kenyang, isteri kita kenyang, semata-mata berkat doa baginda Muhammad SAW. Ya Allah, janganlah ada umat aku mati kebuluran. Negara lain sempat juga lapar tuan-tuan, tapi kita kat Malaysia ni rasanya payah nak lapar. Kan? Dulu orang kata ni belajar tahfiz ni tak ada masa depan, esok nak makan apa? Selalu saya cakap. Kan? Esok dah besar nak makan apa? Hari ni orang tanya soalan kat saya, hari ni Maulana mau makan apa? Kan? Sama je soalan tu. Dulu kecil-kecil orang tanya dah besar nak makan apa? Ini kita dah besar, orang tanya hari ni nak makan apa? Sama je soalan dia. Tapi hari ni nak makan apa tu? Nak makan apa? Nak makan masakan panas ke? Western ke? Arab ke? Melayu ke? Kan? Masakan Pahang ke? Masakan Kelantan ke? Negeri Sembilan ke? Orang tanya kita ikut suka macam mana? Western ke? Masya Allah. Kenyang semua kita ni tuan-tuan. Ini berkat doa Nabi SAW. Orang Malaysia kena terima kasih pada Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi doa, ya Allah, jangan umat aku dibinasakan oleh musuh mereka, ya Allah. Kita ni Malaysia negara kecil tuan-tuan. Kalau musuh Islam nak serang kita bila-bila masa je. Tapi dengan penjagaan Allah, berkat doa Rasulullah SAW, Nabi kata janganlah umat aku dihapuskan oleh musuh mereka. Lebih-lebih lagi, negara-negara lain banyak diserang oleh musuh Islam, tapi Allah Ta'ala jaga negara kita tuan-tuan. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan berterima kasihlah kepada baginda SAW. Selepas Allah, Nabi Muhammad lah yang paling banyak jasanya pada kita tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi doa, ya Allah, janganlah umat aku berkelahi, bergaduh, berpecah belah, Masya Allah. Ini satu je doa Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan. Ini yang kita tengok dalam masyarakat kita ni, Masya Allah. Ingatkan habis dah. Pilihan raya dah habis tuan-tuan. Rupanya habis pilihan raya, ada pilihan raya lain pula. Jadi tak boleh buat apalah. Dalam bab tu kita serah pada Allah Ta'ala. Kita cubalah sedaya upaya untuk jaga perpaduan ukhuwah antara kita ni, hormat menghormati. Tetapi bab tu Allah Ta'ala tak perkenankan. Ada hikmah dia. Ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui kenapa Allah Ta'ala tak terima. Tuan-tuan, kita pula berjalan pula lagi, Masya Allah, depan sikit. Tak lama lepas tu 2-3 minit, kita dah sampai lokasi nombor 2, kata dia. Saya lah yang cerita tu. Kan? Kita jadi mutawif. Sampai masjid nombor 2. Dipanggil Masjidus Sajadah, Masya Allah. Kenapa Masjid Sajadah? Nabi SAW ketika mana turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila turun ayat ni tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, Nabi SAW diberi khabar oleh Jibril AS, wahai Muhammad,
Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat ke atas dirimu, dan Allah Ta'ala akan sendiri bagi salam kepada orang yang memberi salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini dengar Nabi mendapat selawat daripada Allah. Tapi Nabi SAW beritahu, man salla alaiya marratan, siapa yang selawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi asyratan, Allah sendiri akan selawat ke atas diri orang yang berselawat tadi sebanyak 10 kali ganda selawat. Kalau Allah selawat atas diri kita, tuan-tuan, agak-agaknya siapa kita ni, tuan-tuan? Wali Allah besar ni kita ni. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa yang diselawati oleh Allah, pasti tidak ada musibah, malapetaka, bala, penyakit nak datang pada kita, tak akan datang. Sebab kita telah diselawati oleh Allah 10 kali. Dan siapa bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dalam semayang, kita tak perasan, Allah Ta'ala wajibkan kita 2 kali dalam tahiyat kita baca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sendiri jawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi doakan selamat untuk kita, dan Allah juga bagi salam pada diri kita, tuan-tuan. Kita dengar Allah bagi salam pada Nabi, Allah bagi salam pada Siti Khadijah, Allah kirim salam. Kita pun dapat kirim salam daripada Allah juga bila kita selawat kepada baginda Muhammad SAW. Bila Nabi dengar berita ini, Masya Allah, besar sungguh kasih sayang Allah pada diriku dan pada umatku, ya Allah. Nabi sujud syukur pada Allah Ta'ala di masjid itu, tuan-tuan. Masjid itu dipanggil Masjidus Syukur, masjid syukur pada Allah Ta'ala. Tadi Masjidul Ijabah, ini Masjidus Sajadah, masjid sujud syukur. Nabi bersujud syukur kerana telah mendapat berita gembira daripada Allah untuk umat dia, Masya Allah. Dan tuan-tuan mulia, Masya Allah, habis tu kami dibawa pergi ke kawasan Uhud, Masya Allah. Kawasan Uhud ni ada 3 tempat yang kita dibawa pergi. Selalu kita pergi Gunung Uhud, cerita tentang peperangan Uhud. Ini di belakang Jabal Uhud ada 3 tempat. Yang pertama Maharis, tuan-tuan, Masya Allah. 2 tempat Nabi dirawat waktu Nabi luka parah dalam peperangan Uhud. Darah Nabi menyimbah di atas tu, di atas lantai Maharis tadi, tuan-tuan. Sehingga kalau pergi ke sana, kita akan mencium bau harum kasturi, bau darah baginda Muhammad SAW sampai ke hari ini. 3 tempat di tanah suci kota Mekah dan Madinah, tuan-tuan, ada tempat yang berbau wangi, tuan-tuan. Yang pertama, kalau kita pergi makam bonda Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kita pergi pada bila-bila masa, kalau ada rezeki duduk seorang-seorang, tuan-tuan, kita seduk bau, kita akan dapati satu bau yang sangat luar biasa. Bau harum kasturi, Masya Allah, kasturi syurga. Ni bukan sapu minyak wangi. Ada masa-masa lah rezeki, ada masa angin tiup, ada harum. Masya Allah. Ini satu lagi, tuan-tuan, bila kita pergi ke makam syuhada Uhud, sahabat Nabi yang mati dalam peperangan Uhud, kalau kita pergi dekat sana, terutama belah-belah malam, angin tiup, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini bau syurga ni. Yang ketiga Maharis, tuan-tuan, tapi sekarang ditutup dah dengan simen, tak nak bagi orang pergi tengok, kan? Orang ni bukanlah nak buat khurafat pun, tapi dah cinta pada Nabi. Tak jumpa Nabi, jumpa tempat yang Nabi pernah duduk pun, kita kalau boleh nak duduk situ, nak berdoa kawan-kawan, nak berselawat pada Nabi, nak lepas rindu. Tak jumpa orangnya pun, dapat peninggalan Nabi pun cukup besar dah bagi kita. Kemudian di bawah itu dekat dengan Maharis ada satu masjid dipanggil Masjidul Fasakh. Masjid Fasakh ni masjid tempat Nabi SAW hari peperangan Uhud. Demi umat ini, tuan-tuan, satu poin yang ajaib, tuan-tuan, dalam peperangan Uhud ni, tuan-tuan. Nabi diserang hendak oleh musuh ni sampai Nabi dikhabarkan Nabi telah meninggal dunia. Begitu teruk serangan yang diberikan oleh Masya Allah 2 orang daripada kaum Quraisy, musuh kaum Quraisy, Masya Allah, tak salah si Abdullah bin Qam'ah dan juga Az-Zuhri. 2 orang telah menyerang Nabi dengan serangan yang sangat dahsyat, sehingga 8 orang yang mempertahankan Nabi, orang Ansar, semuanya gugur syahid. Datang pula satu orang sahabat bernama Abu Dujanah mempertahankan Nabi. Dia dipanah, badan ditembus panah, tuan-tuan, dia tetap mempertahankan Nabi. Datang pula Sayyidina Nusaybah radhiyallahu ta'ala mempertahankan Nabi. Nabi jatuh dalam lubang, tuan-tuan. Akhirnya tersebar berita Nabi SAW telah wafat, tuan-tuan. Gempar Madinah, lemah sahabat Nabi. Yang tengah kuat nak berperang pun jadi lemah, tuan-tuan, bila dengar berita Nabi telah wafat. Memang Nabi luka parah waktu itu. Bila Nabi diangkat, tuan-tuan, daripada lubang tadi oleh para sahabat dia, sahabat dia beritahu, ya Rasulullah,
Ala tad'u alaihim, maukah Tuhan doakan laknat ke atas umat Tuhan sekarang ni? Inilah masa yang terbaik nak doakan kehancuran orang kafir, musuh-musuh Islam yang telah melukakan Tuhan. Nabi SAW beritahu apa? Inni lam ub'athu la'anan. Aku tidak diutuskan ke dunia untuk melaknat sesiapa, dia kata. Mulut Nabi tak pernah melaknat sesiapa, melainkan adalah orang tertentu yang memang teruk sangat dibuat Nabi. 2-3 orang tu Nabi doakan laknat untuk dia. Tetapi untuk orang lain secara umum, Nabi SAW tidak pernah mendoakan kelaknatan. Wa innama bu'itu rahmatan, aku diutuskan sebagai pembawa rahmat. Tuan-tuan mulia, apa berlaku disebabkan Nabi tak doakan laknat pada hari itu? Semua ketua Quraisy, komandan-komandan, panglima-panglima Quraisy pada hari peperangan Uhud, hari itu ketua dia tuan-tuan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Hindun radhiyallahu ta'ala anha. Semua yang dendam kesumat pada Nabi, nak bunuh Nabi, nak hancurkan Nabi, disebabkan Nabi tak doa laknat tadi, semua orang yang telah membunuh 70 orang syuhada Uhud, sahabat Nabi yang telah membunuh 70 orang ni, kebanyakan panglima-panglimanya semuanya telah memeluk Islam, mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita dengar Nabi mendapat tawaran tuan-tuan di Taif untuk Allah Ta'ala hancurkan umat dia ni, dilagakan di antara 2 gunung. Waktu itu memang kita dengar Nabi SAW beritahu, wahai Jibril alaihissalam, bahkan bala arju, dia kata, ayyukhrijallah ta'ala min aslabi ha'ulai qaumun ya'budun Allah la yusyrikuna bi syai'a. Aku berharap akan lahir satu hari nanti daripada tulang sulbi orang yang baling batu pada aku ni, yang telah lukakan badan Nabi pada hari itu, seluruh tubuh badan Nabi berlumuran dengan darah, keluar daripada keturunan orang yang baling batu pada aku ni, qaumun ya'budun Allah, satu kaum yang akan sembah Allah, tidak sekutukan Allah dengan sesuatu. Lepas tu kalau kita pergi jumpa orang Taif, driver taksi, anta min wain? Ana min Taif, dia kata. Anta min Taif? Oh, dia kata, awak daripada Taif? Astaghfirullahalazim, dia kata. Kau ni keturunan yang baling batu pada Nabi? Dah, jangan marah kat saya, dia kata. Aku bukan keturunan itu, aku keturunan kampung Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dekat Taif juga, tapi dia keturunan yang jaga Nabi, yang bagi susu pada Nabi. Kalau Halimatus Sa'diyah okey. Ya, kalau kau orang Taif yang baling batu pada Nabi, memang dulu nenek moyang kami baling batu pada Nabi, tapi berkat dakwah Nabi, lemah lembut Nabi, rupanya Nabi pergi Taif 2 kali tuan-tuan. Kali pertama kena baling batu, kali kedua Nabi perang dengan kabilah Hawazin. Nabi duduk 40 hari dekat Taif, berdakwah pada orang Taif, sampai orang Taif masuk Islam, sampai orang Taif jadi ahli syurga tuan-tuan. Ini kasih sayang Nabi yang luar biasa. Kesempatan Nabi-Nabi lain, Allah tak offer nak azab umat dia. Nabi yang doa pada Allah Ta'ala, hancurkanlah umatku ya Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Nabi Muhammad SAW, Allah offer nak hancurkan umat sekarang. Wahai Muhammad, izin. Kamu tak termasuk dalam kesalahan. Allah Ta'ala tak anggap satu kesalahan. Nabi kata, ya Allah, semua Nabi-Nabi dibekalkan oleh Allah dengan doa yang paling mustajab. Yang mana kata Nabi, ada di antara Nabi menggunakan doa itu untuk dapat harta, dapat kerajaan. Macam Nabi Sulaiman AS, minta kaya, Allah bagi kaya, guna doa itu. Kebanyakan Nabi-Nabi gunakan doa untuk hancurkan umat, Allah binasakan umat mereka. Nabi Muhammad SAW datang offer daripada malaikat penjaga gunung, kami akan hancurkan orang Taif ini, 2 gunung ini akan dihancurkan. Nabi SAW beritahu, bahkan aku berharap lahir daripada keturunan mereka ini. Nabi tukar tuan-tuan, Nabi reverse pemikiran malaikat yang tengah marah, tengah dendam, tengah geram dengan orang Taif. Malaikat pun kena tarbiyah dengan Nabi SAW. Ya Allah, begini kasih sayang kekasihmu ya Allah. Kami dulu sangka buruk dengan manusia, kami ingat manusia datang nak membunuh-bunuh, nak melakukan pertumpahan darah. Betul ya Allah, Engkau kata ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu benda yang kamu tak tahu. Rupanya malaikat tak tahu di kalangan manusia ada insan yang semulia baginda Muhammad SAW. Kami para malaikat pun tak mampu nak buat macam dia kalau kami diuji begitu. Tuan-tuan mulia, kita duk ingat, hebat dah ni kasih sayang Nabi dekat Taif ni. Kita dengar ya Allah, puncak dah tu. Dan dalam peperangan Badar, kita ingat Nabi SAW malam itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuan-tuan,
Dia tengok Nabi mula berdoa untuk umat dalam sujud menangis tuan-tuan sebelum dia tidur. Dia bangun tidur tengok Nabi SAW dekat nak menjelang subuh masih lagi dalam tangisan yang sama. Kan? Allahumma innaka intuhlik hadhil asabah. Ya Allah, seandainya kau binasakan ini kelompok yang kecil 313 ni, lan tu'bad ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah. Tolong ya Allah, tak akan ada siapa lagi nak jadi orang Islam, tak ada siapa lagi nak sembah Kau ya Allah sampai hari kiamat. Tolong selamatkan 13 ini. 313 ini ya Allah, mereka tak ada makanan, mereka tak ada pakaian, mereka sedang berpuasa ya Allah. Umat aku ya Allah. Allah Ta'ala hantar malaikat, 1000 malaikat membantu baginda SAW dalam peperangan Badar. Mereka bersiap dengan senjata mengalahkan musuh Islam, tuan-tuan. Kita ingat habis di situ doa Nabi. Rupanya tuan-tuan, bila kita pergi ke kampung yang berikutnya, perkampungan kabilah Bani Haram, hari itu tuan-tuan, Nabi dengan para sahabat dikepung selama 1 bulan. Dikepung oleh musuh Islam. Tak ada makanan, putus bekalan makan. Nabi sendiri pun lapar dan sahabat Nabi pun lapar. Waktu itu mereka dapat orang kata syur daripada, usulan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, kita kena gari parit, Masya Allah. Bukan kecil parit ni, luah masjid ni tuan-tuan paritnya. Korek dengan tangan. Tak ada jentera waktu itu, pakai tangan. Nabi sendiri pun terlibat. Sahabat Nabi tengah-tengah gali parit, senyum dekat Rasulullah, angkat baju. Ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Tengok satu batu diikat di perut dia, Masya Allah. Orang dulu nak kurangkan kelaparan, ikat batu dekat perut. Kita hari ni ikat juga berdekat perut, nak kempiskan perut kita, tuan-tuan. Perut dah besar, Masya Allah. Kan? Buncit banyak. Macam-macam ubat dah. Seorang sahabat Nabi angkat lagi baju dia, ya Rasulullah, al-ju' ya Rasulullah, 2 ketul batu. Mana 2 hari dah tak makan. Nabi SAW senyum, dia pun angkat baju dia, Masya Allah. Di perut Nabi ada 3 ketul batu, tuan-tuan. 3 hari dah Nabi tak makan. Isteri Sayyidina Jabir bin Abdullah hari itu, dia kata Nabi datang dekat rumah kita ni bang, tolonglah jemput Nabi. Dengar kata Nabi dah 3 hari tak makan, saya pun buat sikit makanan untuk 7-8 orang. Tapi ingat bang, kita ni, anak kita pun ada, kita pun masak sikit ni. Pastikan Nabi tak datang dengan dia punya, ramai dia punya ni, Masya Allah, sahabat-sahabat dia. Lepas tu kadang-kadang orang takut nak belanja ustaz-ustaz ni lepas sembahyang, tuan-tuan. Sebab ustaz ni bawa follower ramai. Nanti satu restoran kena bayar. Kan? Kita ada duit sikit nak bayar untuk nak belanja ustaz. Kadang-kadang gitulah. Jadi, bila Nabi SAW dapat berita ni, tuan-tuan, Nabi ni perangai dia tak akan kenyang sendirian dan dia akan melapar bersama dengan para sahabat. Kita hari ni, tuan-tuan, selalu dengar berita, Tok Guru ni, tuan-tuan, Tok Guru lah, masyaikh-masyaikh ni. Kalau dia minum apa-apa air dalam bekas, tuan-tuan, diminum dulu, dia akan bagi pada anak murid dia ambil berkat, tuan-tuan. Itu biasalah dia buat, tak salah pun. Anak murid pun memang nak ambil barakah daripada guru, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi macam ustaz kita, Masya Allah, jadi macam guru kita, tok guru kita. Tapi tuan-tuan, Nabi kita SAW, kalau ada 80 orang nak minum susu, Nabi SAW jadi orang yang ke-81 akan minum, tuan-tuan. Bagi sahabat Nabi dulu minum. Sahabat ni lapar, semua lapar, dia paling lapar. Tapi tuan-tuan mulia, semua orang masuk, 10 orang makan. Isteri Jabir kata, abang habislah hari ni 3,500 orang nak makan, macam mana makanan ni sikit sangat tak cukup ni bang. Tak tahulah, abang pun tak reti juga, Nabi yang jemput. Kita pun segan juga ni, Nabi jemput. Nabi kata, semua sekali jom, sahabat jom kita pergi makan rumah Jabir. Masuk 10-10. Masya Allah. Tapi Nabi SAW masuk rumah tu, Nabi ludah dalam makanan tadi sedikit. Kan? Jangan try benda ni kat rumah orang. Kat rumah sendiri pun jangan try nak ludah-ludah, tuan-tuan. Kita makan sebelah orang, nasi kita masuk dalam pinggan orang pun orang tak nak makan dah. Nabi SAW diludah, tuan-tuan. Diludah dan dia kata buka sikit tudung periuk, cedok sedikit-sedikit tauk makanan. Nabi kata 10 masuk makan kenyang 10 orang. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sabar tunggu umat dia makan, semua 3,000 orang makan. Semua dah kenyang, semua dah balik, semua dah gagah balik, Masya Allah. Sekarang Nabi kata giliran kita pula makan. Isteri Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu beritahu, bang, wallahi, seandainya saya tak tengok depan mata saya mukjizat ini, 3,500 orang makan di rumah kita dan makanan kita tak luak sedikit pun, tak berkurangan sedikit pun.
Saya menyangka sesungguhnya makanan, kalau saya tak nampak 3,000 orang masuk dalam rumah saya menyangka makanan kita sama sekali tidak pernah diusik oleh sesiapa pun. Sekarang makan dengan kenyangnya, Masya Allah. Berkat daripada Nabi SAW. Umpamanya tuan-tuan, di Khandaq ini tuan-tuan, di Masjid Al-Fatah, Allah Ta'ala bagi satu ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Setelah Nabi penat berdakwah, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala turunkan jaminan kemenangan bagi Islam, bagi perjuangan baginda Muhammad SAW. Tapi hari itu orang munafik kata Nabi Muhammad ini pelik. Masa dia ketuk batu tu, dalam Khandaq tu ada ketuk batu besar tengah hari tu. Waktu itu insya-Allah sahabat Nabi nak ketuk batu tu tak mampu pecahkan, batu terlalu besar. Diserahkan tukul pada tangan Nabi SAW. Nabi SAW pun ketuk, Masya Allah, batu tersebut naik satu cahaya ke langit. Nabi nampak, Masya Allah, di celah-celah cahaya tadi, Nabi nampak umat dia sedang menakluki ke kota Romawi, tuan-tuan. Empire Romawi. Nabi kata, Alhamdulillah futihatir Rom. Negara Rom telah pun ditakluki, Masya Allah. Sahabat Nabi semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah lapar ni. Nabi cerita tentang menakluki negara Rom. Nabi ketuk lagi batu yang kedua, naik satu cahaya ke langit. Nabi kata, futihat Faris, negara Farsi telah pun ditakluki, Masya Allah. Ketuk lagi batu ketiga, naik cahaya ke langit. Seluruh negara Arab akan jatuh di bawah pemerintahan Islam, Masya Allah. Orang munafik kata, ini Muhammad, ini Masya Allah, kan, dia bercerita tentang kemenangan, kan, Masya Allah. Sedangkan dia sendiri pun tengah lapar, dia sendiri pun tengah lemah. Tuan-tuan, rupanya di Khandaq, Nabi berdoa untuk kita semua, untuk umat ini 3 hari 3 malam, tuan-tuan, di berbagai-bagai tempat. Puncak dia, tuan-tuan, pada satu malam, tuan-tuan, dalam peperangan Khandaq, waktu itu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu naik ke atas sebuah bukit. Kami pun baru ni pergi naik atas bukit tu, tuan-tuan. Dia panggil Gharis Sajadah. Bukit tempat Nabi SAW bersujud, Masya Allah. Tuan-tuan mulia, Sayyidina Muaz naik atas bukit tadi, dia nampak kelibat satu orang sedang bersujud. Dia datang dekat, rupanya Rasulullah SAW sedang bersujud. Tapi dia tak berani nak tegur Nabi. Dia tunggu Nabi sujud sampai selesai. Tetapi Nabi telah sujud dengan sujud yang sangat panjang, sehingga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menyangka Nabi SAW telah pun wafat dalam sujud ni, telah meninggal dunia dalam sujud. Masa tu dalam peperangan yang sangat dahsyat, musim sejuk, tuan-tuan. Bila Nabi SAW angkat kepala dia, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, apa yang tuan doa dalam sujud begitu lama ni? Terlalu panjang sujud Nabi ni. Apa yang tuan minta? Dia kata, wahai Muaz, sebentar tadi aku telah berdoa pada Allah dengan permohonan yang sangat syahdu, dia kata. Nabi SAW telah mulakan doanya. Dalam doa tadi Nabi bawa munajat dan juga doa Nabi Allah Ibrahim AS. Ya Allah, sehebat-hebat Nabi Ibrahim pun, tapi tiba satu hari dia pun sedih dengan umat dia yang menolak dakwah dia. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala syaitan telah banyak sesatkan umat aku, Ya Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku selepas pada hari ini, itu saja pengikut aku, Ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang masih ingkar, tak nak beriman, aku serah nasib mereka kepada engkau, Ya Allah. Buatlah apa saja engkau nak buat. Nabi Ibrahim tak cakap sarahatan secara terang-terangan, azabkanlah mereka, Ya Allah. Tapi hint tu begitulah. Tapi Nabi ni bercakap dengan Allah dengan lemah lembut, tuan-tuan. Aku serahlah mereka kepada engkau, terserahlah nak buat apa dengan orang yang ingkar ni, Ya Allah. Nabi menangis bila baca doa Nabi Ibrahim. Nabi sambung lagi, Ya Allah, sehebat-hebat Nabi Ulul Azmi, Nabi Isa AS, yang sangat cinta dan kasih pada Allah dan cinta kasih pada umat. Bila dia dapat tahu umat nak tangkap dia, nak salib dia, waktu itu dia munajat pada Allah, In tu'adzibum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka semua hamba-Mu, Ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maafkan mereka, engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bila tiba waktu dia nak minta untuk umat dia, tuan-tuan, Nabi tersedu-sedu, menangis, tak boleh doa, tak boleh teruskan doa. Sehingga akhirnya, tuan-tuan mulia, Jibril AS turun daripada langit, jumpa dengan Nabi SAW di Gharis Sajadah. Kami panjat atas gua tu. Saya kata, ini peluang keemasan, walaupun tengah panas, kita kena panjat. Saya cakap kat jemaah, kita dah nak balik. Kita dengar di atas bukit ini, Nabi SAW pernah bersujud. Dan yang paling istimewa, Jibril AS punya tapak kaki pun pernah pijak di atas gua Gharis Sajadah ini.
Jadi kita pun kena pergi, Masya Allah. Kita pun nak ambil peluang berdoa di situ. Tempat Nabi SAW berdoa untuk kita semua. Kita nak doa apa? Ya Allah, apa saja kebaikan yang Nabi minta untuk kami dalam doa Nabi di tempat ini, ya Allah, bagilah kebaikan itu pada kami. Dan apa saja keburukan yang Nabi kami minta lindung pada umat di tempat ini yang mulia ni, ya Allah, bagilah, lindungilah kami dengan doa Rasulullah SAW tersebut, ya Allah. Waktu itu Jibril turun sampai ke bumi, tuan-tuan. Mula-mula sekali, wahai Muhammad, sesungguhnya innallaha ta'ala yuqri alaikas salam, Allah Ta'ala membaca salam kepada kamu, Allah kirim salam kepada kamu pada malam ini. Di atas pengorbanan kamu, di atas tangisan kamu, di atas doa kamu, Allah kirim salam dekat kamu. Yang kedua, wahai Muhammad, Allah Ta'ala minta aku tanya pada kamu, apa yang kamu nak minta Allah buat pada umat kamu? Kamu nak minta Allah layan umat kamu macam mana? Tolong beritahu. Nabi SAW pun cerita begini-begini pada Jibril salam. Jibril pun naik ke langit. Wahai Jibril, turun ke dunia, beritahu pada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasub. Kami berjanji akan tetap meredakan kamu dalam soal umatmu dan kami tak akan kecewakan kamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan bagi dan bagi segala permohonan kamu untuk umat ini sehingga kau redha pada Allah Ta'ala. Nabi SAW tak akan dikecewakan oleh Allah Ta'ala dalam soal umat ini. Sebab itu tuan-tuan mulia, Masya Allah, habis doa tadi tuan-tuan, Nabi SAW pun mendapat jaminan daripada Allah. Nabi sujud syukur dengan sujud yang begitu lama, Masya Allah. Akhirnya selepas beberapa lama tuan-tuan, Allah Ta'ala jemput Nabi kita SAW menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Ulama kata tujuan Nabi dijemput menunaikan haji, yang pertama untuk menutupkan siri dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi dah sampai ke penghujungnya, Masya Allah. Episod dakwah Nabi akan berakhir selepas balik haji, tak berapa lama Nabi wafat. Yang kedua, tujuan Allah jemput kekasih dia menunaikan haji untuk Allah tunjuk, inilah kejayaan, kesuksesan dakwah kamu, wahai kekasihku. Tengok, ini yang sebelum ini yang menentang kamu, semua telah berbay'ah dengan kamu. Kota Mekah yang dulunya dipenuhi dengan berhala-berhala, sekarang dah dia disucikan oleh Allah Ta'ala. Mina yang dulunya penuh dengan syirik pada Allah telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan di hadapan kamu ada 124,000 para sahabat kamu yang tulus, setia, ikhlas beriman dengan kamu, dan mereka ini akan meneruskan perjuangan dakwah kamu, Masya Allah. Allah jemput Nabi kita SAW menunaikan haji ke Baitullah. Nabi bawa seramai mungkin. Bahkan hari itu tuan-tuan, Nabi bawa semua anak cucu dia sekali, tuan-tuan. Semua isteri Nabi terlibat dalam amalan haji. Nabi nak supaya sahabat dia, anak isteri dia hafal amalan haji ni, supaya nanti nak sampaikan kepada umat akhir zaman, umat yang kemudian. Belajar betul-betul haji ni, kerana aku nak kamu akan sampaikan agama ni secara sempurna kepada seluruh umat aku di seluruh alam. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat yang kamu belajar. Falyuballighi syahidi minkumul ghaib. Hari itu tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW tiba di Arafah, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah semayang jamak. Dan di waktu itu tuan-tuan, Nabi sampaikan khutbah Arafah, tuan-tuan. Selepas daripada hari itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Nabi ambil kesempatan untuk buat satu doa yang paling ajaib, tuan-tuan, dalam sejarah. Doa Nabi SAW, ini doa yang paling ajaib pada saya, Masya Allah. Kita hari ini tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, kita duk ingat balik haji pergi umrah, automatik kita dah bersih, suci macam bayi yang baru dilahirkan. Memang kita pun faham begitu. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Siapa yang pergi menunaikan haji, sepanjang haji tak bercakap benda kotor, tak berfikir benda kotor, kan? Tak buat benda kotor, dan tidak buat dosa-dosa kecil, raja'a kayaumin waladathu ummu, dia akan balik pulang ke kampung halaman seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita pun ingat balik haji kita semua terampun dah dosa kita dengan izin Allah Ta'ala. Itulah pahaman kita, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan dah macam Allah, di sisi Allah Ta'ala, dosa yang terampun hanyalah dosa dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan manusia, Allah Ta'ala ada undang-undang. Dosa sesama manusia tak akan diampunkan oleh Allah selagi mana orang yang kita buat dosa tadi, terlibat dengan dosa dengan kita tadi, tidak menghalalkan, tidak mengampunkan, tidak memaafkan. Selagi kita tak pulang balik barang yang kita curi, barang kita ambil, kita khianat orang, selagi dia tak hilang kesedihan di hati dia, selagi itu kita tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pergilah haji beribu kali pun. Itu secara dasarnya, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan boleh, Nabi ni faham. Kalau begitu keadaannya, ya Allah, berarti tak ada seorang pun umat aku akan layak dapat haji mabrur.
Sebab jangan kata orang biasa, ustaz pun ada salah dengan orang. Tak salah dengan orang, salah dengan semut tuan-tuan. Dalam tandas, kita nak buang air, nak mandi ni, nak ceramah ni, tiba-tiba semut banyak dalam bilik air. Nak buat macam mana ni? Nak halau tak boleh, sapu kan mati juga. Alih dengan tangan pun mati juga. Ya Allah, dosa besar ni tuan-tuan, menzalimi makhluk Allah Ta'ala. Kita duk ingat tak apalah, jiwai kan. Masya Allah. Tengok semut banyak ni, kita pun ambil racun semut bubuh. Satu kampung semut mati tuan-tuan. Kita rasa benda ni okey je, should be okey Ustaz, Alhamdulillah. Kita bukan bunuh, kerana dia susahkan kita, Masya Allah gini kan. Babi makan kebun kita pun kita racun bagi dia mati. Ke pun kita tembak bagi dia mati kan. Dia menyusahkan tanaman kita. Kita ingat semua tu selamat ke tuan-tuan? Di sisi Allah Ta'ala kita buat zalim ni, tuan-tuan yang mulia, kalau ikutkan benda begitu tuan-tuan, tak ada siapa pun dah jadi haji mabrur. Tapi Nabi kita SAW pada hari itu digunakan kesempatan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Maka dalam kesempatan itu tuan-tuan, Nabi duduk atas unta qaswa, tak turun daripada zuhur sampai maghrib. Berapa jam tuan-tuan? Doa berapa jam? Dan tengah panas. Kami baru ni pergi haji tuan-tuan, aircon mati sampai asar. Daripada tengah hari, daripada pagi kita duduk di Arafah tu, aircon mati sampai asar. Semua jemaah peluh kipas. Saya tanya, bang okey ke bang? Nak kata okey tu tidaklah, tapi ustaz suruh enjoy, kita enjoy lah, dia kata. Ustaz kata okey, kita okey lah, kita kena, yalah ujian daripada Allah. Pukul asar bila aircon bunyi, brrrr, Alhamdulillah, Masya Allah, seronoknya aircon dah hidup balik. Tapi Nabi SAW hari itu, dia tak berteduh di bawah apa-apa teduhan tuan-tuan, di bawah terikan matahari. Di waktu itulah Nabi ambil kesempatan doa dengan sampai nampak ketiak ini. Bukan doa untuk, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Saya tanya jemaah haji, tuan doa apa? Minta Allah ampun dosa saya, Allah ampun dosa mak ayah saya. Saya kata, apa doa Nabi? Nabi tak doa pun untuk diriku. Tak ada. Nabi doa untuk umat. Dan puncak daripada doa Nabi pada hari Arafah, Nabi SAW buat satu doa yang paling ajaib. Apa doa dia tuan-tuan? Ya Allah, boleh tak aku nak minta satu permohonan? Apa dia? Ya Allah, ampunkanlah dosa penzalim-penzalim di kalangan umat aku, ya Allah. Semua penzalim diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini doa rayuan special daripada Nabi SAW untuk umat dia, supaya umat dia dapat haji mabrur. Dan tolong ya Allah, hiburkan ya Allah hati orang yang dizalimi, yang diinayai ini, ya Allah. Beri syurga pada mereka ya Allah. Bagi syurga pada mereka ya Allah. Orang yang dizalimi ni Allah, yang sedih hati dengan orang fitnah dia, orang tuduh dia, orang buat naya pada dia, bagi syurga pada dia Allah. Tapi penzalim di kalangan umat aku ya Allah, mereka pun juga layak masuk syurga ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Sampai maghrib Nabi doa. Tuan-tuan, dalam kitab menyebut hari itu Allah belum terima doa tu tuan-tuan. Walaupun hari Arafah, hari yang mana doa tak akan ditolak oleh Allah, Nabi guna kesempatan dia, Allah ampunkan dosa penzalim. Tapi ulama kata bukanlah ini jadi tekad kita nak buat dosa tuan-tuan. Nak buat jahat dengan orang, kena berhentilah buat jahat. Kalau kita pernah buat naya orang, berhentilah. Tapi Nabi punya kasih sayang ni tuan-tuan, tak boleh dipikir dengan akal fikiran kita tuan-tuan. Habis waktu maghrib, doa Nabi belum lagi boleh diterima oleh Allah Ta'ala, kerana permohonan ni terlalu berat, terlalu besar ni. Ini undang-undang Allah ni nak break tuan-tuan. Aku punya undang-undang, dosa dengan aku semua aku maafkan, tapi dosa dengan manusia di padang mahsyar nanti, selagi mana orang tu tidak maafkan, boleh jadi kamu kena ambil, dia akan ambil pahala kamu, dan bila pahala kamu dah habis, kamu kena ambil dosa dia dan kamu akan dilemparkan dalam api neraka. Itu undang-undang Allah Ta'ala. Tetapi hari itu Nabi SAW, Masya Allah, dia buat satu doa yang pelik tuan-tuan. Ya Allah, ampun dosa penzalim di kalangan umat aku ya Allah, dan hiburkan hati orang yang dizalimi dengan bagi syurga pada dia ya Allah, supaya dilupakan kesalahan orang yang pernah buat zalim pada dia. Tuan-tuan yang mulia, esok pagi Muzdalifah tuan-tuan, kita ingat Nabi dah tukar dah doa. Sebab semalam Allah dah tak terima, maknanya
Memang tak boleh lah. Tapi pagi itu Nabi sambung lagi doa di hari Muzdalifah, tuan-tuan. Hari, Masya Allah, hari raya lah tu. Hari raya lepas melontar, tuan-tuan. Nabi SAW doa lagi pada Allah, ya Allah, boleh tak sambung doa tadi? Ampunkan dosa penzalim di kalangan umatku, ya Allah. Dan tolong, ya Allah, bagi syurga pada orang yang dizalimi, ya Allah, supaya dia hilang kemarahan dia, hilang dendam dia, benci dia pada orang yang pernah buat zalim pada dia, ya Allah. Tuan-tuan mulia, menjelang waktu petang, tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jumpa dengan Nabi SAW. Waktu itu wajah Nabi sangat bercahaya, berceria, tuan-tuan. Gembira, sangat happy sangat pada hari itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jumpa Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi, ya Rasulullah, adhakallahu sinnak ya Rasulullah, semoga Allah telah cahayakan wajah Tuan, ya Rasulullah. Tuan nampak happy sangat hari ini, kenapa? Nabi SAW beritahu, sejak semalam aku berdoa untuk umat aku, ya Allah, ampunkanlah dosa penzalim di kalangan umat aku, ya Allah. Dan tolonglah, ya Allah, redakan hati orang yang dizalimi dengan bagi syurga pada mereka. Semalam Allah belum kabulkan doa aku, tapi pagi ini Alhamdulillah Allah terima doa aku. Disebabkan Allah terima doa Nabi SAW, berarti semua umat ini, sama ada yang dizalimi ataupun yang pernah menzalimi, semuanya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada yang pergi haji atau yang tak pergi haji, semuanya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hari itu, kata Nabi SAW, tidak pernah diperlihatkan syaitan berada dalam keadaan begitu hina, begitu sedih, begitu kecewa, begitu geram, begitu marah, lebih daripada hari di mana bila dilihat Allah mengampunkan seluruh dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang menunaikan haji di Baitullahil Haram. Sebab itu ulama bagi tahu dalam menafsirkan ayat thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kami wariskan kitab Al-Quran ni kepada umat yang kami pilih, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih Nabi untuk kita dan Allah pilih kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun special, tuan-tuan. Cuma hari ni kita tak tahu yang kita ni special. Kita ingat kita ni orang biasa. Kita ingat kita ni orang kampung, tak ada apa-apa. Sebenarnya kita ni sangat istimewa di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Sebab itu ulama kata tidak ada umat yang paling sempurna imannya lebih daripada iman umat Muhammad SAW. Dan tidak ada umat yang lebih sempurna yakinnya pada Allah lebih daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat yang lebih makbul doanya lebih daripada makbulnya doa umat Muhammad SAW. Tuan-tuan yang mulia, untuk umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi kita pada 3 golongan, 3 kategori. Allah kata faminhum zalimun li nafsih. Sebahagian di antara mereka ini adalah umat yang paling banyak menzalimi dirinya sendiri. Banyak buat dosa, banyak buat salah dengan Allah, banyak buat salah dengan manusia. Dan kita tahu nanti di hari kiamat kita pasti akan susah. Kita pun cakap dekat orang tu, insya-Allah nanti merangkak daripada masyar jumpa saya insya-Allah. Saya cakap tolong jangan cakap begitu, tuan. Tolong jangan cakap pada orang yang buat nanya kat kita merangkak jumpa saya dekat pada masyar. Sebab kalau dia merangkak, kita pun merangkak juga, tuan-tuan. Dia nak cari kita 1000 tahun, kita pun tunggu dia 1000 tahun, lagi dia tak muncul. Habis itu dia seorang je merangkak, kita pun merangkak juga, tuan-tuan. Nunggu dia, selagi dia tak datang, kita tak boleh masuk syurga. Baik kita maafkan dia dekat dunia, ambil sifat Nabi, tiap-tiap malam maafkan kesalahan orang yang telah buat jahat dekat kita, tuan-tuan. Orang pernah naya kita, orang pernah bully kita. Ini kita duk ingat zaman sekolah dulu pun, orang pernah bully kita masa kecil dulu, pernah ragging kita. Aku tak lupa orang tu. Aku kenal muka dia, jumpa hari ni memang belasah dia. Sekarang aku dah jadi tok guru silat dah, kan? Tuan-tuan mulia, Nabi SAW ajar kita maafkan supaya kita nanti di pada masa cepat-cepat boleh masuk syurga. Tak ada kena-mengena dah dengan orang. Maafkan, hari-hari maafkan kesalahan. Nabi SAW beritahu pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya ghulam, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, seandainya kamu mampu berpagi dan berpetang, walaysa fi qalbika ghishun ala ahadin, sedangkan di hati kamu tak ada sedih, tak ada benci, tak ada curiga, tak ada geram, dendam pada sesiapa pun di kalangan makhluk ini, faf'al lakukanlah, fa inna dhalika min sunnati, perkara itu termasuk di antara sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci pada sunnahku yang ini, dia bukan di kalangan umatku. Tuan-tuan mulia, umat Nabi yang pertama adalah umat yang paling banyak buat dosa, tuan-tuan. Itulah kita lah, saya lah termasuk golongan itu, tuan-tuan. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, Allah beritahu golongan pertengahan. Sekejap okey, sekejap tak okey. Tengah-tengah. Seminggu baca Quran, sebulan tak baca Quran pula lepas tu.
Seminggu nampak tak imam nampak, orang ni Masya Allah, hebat ni, pakai serban semua ni. Tiba-tiba lepas tu, hilang pula. Tengok kat luar, pakai macam lain pula. Tengah-tengah, sekejap okey, sekejap tak okey. Tapi semangat tu orang tengok, takut tengok dia ni. Jos macam je ni. Kan? Tapi lepas tu dia slow pula. Lepas tu dia muncul tenggelam timbul, tuan-tuan. Orang macam ni pun masuk syurga juga. Satu lagi golongan umat Rasulullah SAW yang paling hebat sekali, yang membanggakan Rasulullah SAW, adalah golongan sabiqun bil khairat, yang belum-belum buat benda baik. Dalam dakwah dia nombor 1. Dalam ibadat dia nombor 1. Mengaji, memuliakan ulama dia nombor 1. Kan? Mencintai orang-orang soleh dia nombor 1. Dan dalam khidmat, kebersihan masjid, cantik masjid, khidmat untuk umat, sukarelawan, orang banjir ditolong, dia nombor 1. Orang ni pun akan masuk syurga juga, Masya Allah. Lagi special, paling special. Maka ulama kata, golongan pertama ni, di kalangan umat SAW, para penzalim ni, semuanya akan masuk syurga dengan syafaat baginda Muhammad SAW. Ulama kata semua Nabi-Nabi dah guna doa penutup dakwah mereka di dunia ni. Dan kebanyakannya dihancurkan, umat mereka diazab di dunia. Tetapi janji Allah Ta'ala pada baginda Muhammad SAW, umat Nabi ni tak akan diazab oleh Allah di dunia ni. Umat ni tak akan diazab sampai hari kiamat. Sikit-sikit adalah Allah bagi. Banjir, tuan-tuan. Tsunami sikit-sikit Allah bagi. Tapi azab secara keseluruhan satu dunia tak ada, tuan-tuan. Azab cuma ditangguhkan di hari akhirat. Itu pula selepas syafaat Nabi, azab tadi pun dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW dia kata, hanya aku seorang saja di kalangan Nabi-Nabi yang simpan doa penutup ini untuk umatku di hari kiamat nanti, ketika mana semua Nabi-Nabi mengatakan nafsi-nafsi. Semua Nabi-Nabi, semua rimas dengan umat. Kamu kan aku dah beritahu kan dekat dunia dulu, beriman pada Allah, taat pada Rasulullah, jadikan agama ni sebagai amalan dalam hidup kamu. Dah beritahu kan? Dah beritahu. Ada pergi main jauh-jauh. Pergi main jauh-jauh, jangan ganggu saya. Sekarang ni aku tengah risau ni. Nabi-Nabi halau umat yang kufur pada Allah Ta'ala, yang beriman pun begitu, tuan-tuan. Yang beriman ni tak akan dapat syafaat juga, cuma dapatlah masuk syurga dengan ibadat dia. Tetapi ketika mana Nabi-Nabi lain semua menyebut perkataan nafsi-nafsi, hanya seorang saja Nabi di padang mahsyar di mulutnya, ummati, 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 ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nombor 1 umat saya dulu ya Allah. Kau akan berjanji pada aku ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan bagi dan bagi sehingga engkau redha pada Allah Ta'ala. Hari ini aku nak tuntut janji itu, wahai Allah. Nabi SAW akan sujud di hadapan Allah Ta'ala di Maqam Mahmud. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, segerakan hisab untuk seluruh manusia. Itu dipanggil syafaatul uzma. Syafaat ini, satu dunia dapat syafaat Nabi, termasuk umat Nabi-Nabi terdahulu pun dapat syafaat ini, iaitu Nabi minta segerakan perhisaban. Semua tumpang syafaat Rasulullah, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi, semua Nabi-Nabi dapat syafaat Rasulullah SAW untuk apa, tuan-tuan? Disegerakan hisab oleh Allah, dimulakan hisab. Lepas tu Nabi minta syafaat lagi, ya Rasulullah, ya Allah, boleh tak umat aku yang didahulukan untuk diberi syafaat? Maka Allah Ta'ala kabulkan. Umat Nabi, nahnu sabiqun al-akhirun, kan? Nahnu al-akhirun as-sabiqun. Kita umat paling akhir datang ke dunia, tapi paling awal akan dihisab oleh Allah, dan paling awal dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Tak tahu nak terima kasih macam mana dekat Rasulullah. Tak tahu nak cakap apa dekat Nabi. Sebab tu ada orang cakap dalam video dekat Eropah, kalau kamu jumpa Rasulullah nanti di hari kiamat, apa perkataan pertama nak cakap pada Nabi? Nak cakap apa kepada Rasulullah kalau kita jumpa Nabi? Tak tahu nak cakap apa. Semua benda Nabi dah buat, semua pengorbanan Nabi dah lakukan, semua doa Nabi dah buat, syafaat pun Nabi dah prepare untuk kita, tuan-tuan. Kita belum lahir lagi Nabi dah tolong doakan. Kita belum lahir lagi Nabi dah siap korbankan binatang. Ya Allah, aku korbankan binatang ini untuk umat aku yang tak mampu nak korban, tak ada duit. Korban ini untuk mereka, ya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hari ini kita berat nak selawat pada dia. Bila dengar nama Rasulullah SAW, payah nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Orang paling bakhil sekali di kalangan umatku adalah idza dzukirta
falam yusalli alayya. Apabila idza dzukirtu indahu, bila aku disebut nama aku di hadapan dia, dia bakhil nak selawat pada Nabi SAW. Sedangkan Nabi terlalu besar jasa pada dia. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW beritahu sebelum Nabi wafat, Allah telah khabarkan berita gembira, yadkhuluna min ummati sab'una alfan min ghairi hisabin wala azab. Di kalangan umat aku Allah istimewakan 70,000 orang akan dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sahabat Nabi dengar berita tu, takbir, Allahu Akbar. Bangun seorang sahabat, Uqashah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, doakan Uqashah termasuk di antara salah seorang umat Tuhan yang akan dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi kata, wa anta minhum, engkau sebahagian daripada mereka insya-Allah. Kalau kita jadi Uqashah, tuan-tuan, mungkin sampai subuh tak lena tidur malam itu, senyum seorang-seorang tengah malam dalam bilik, tuan-tuan. Ya Allah, ahli syurga rupanya aku, ya Allah. Tak akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tak akan ditanya apa-apa oleh Allah Ta'ala. Masuk. Tak kena tahan pun. Sampai di pada masyarakat terus masuk. Tuan-tuan mulia, Nabi ni walaupun dah dengar berita gembira tu 70,000, tuan-tuan, Masya Allah. Kita dengar pun seronok, sahabat Nabi dengar lagi seronok. Tapi ulama kata bila tengok sahabat Nabi punya kota, tuan-tuan, sahabat Nabi saja bilangannya 124,000 orang. Main dengan 70 tadi, tuan-tuan, habis dia orang je. Dapat kat dia orang saja kota tu, tuan-tuan. Kita ni belakang lahir kemudian ni, dah 1445 tahun ni, macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dekat dunia aku janji 70, tapi dekat akhirat insya-Allah setiap satu daripada 70 orang, 70,000 tadi, setiap 1,000-nya aku gandakan kepada 1,000 kali ganda, berarti 70,000 kali 70,000 kali ganda, 4.9 bilion umat baginda SAW dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, ibu bapa kita, adik-beradik kita, anak isteri kita, keturunan kita semua masuk dalam 4.9 bilion tadi, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mulia, tak habis di situ. Allah tengok Nabi dah gembira dah. Tapi aku dah janji, aku akan hiburkan kamu, aku akan gembirakan kamu. Kamu dah banyak sedih untuk umat kamu di dunia, dah banyak menangis untuk mereka, macam-macam mereka buat pada kamu. Nabi lain bila dimaki hamun oleh umat, Nabi jawab. Umat Nabi Nuh bila dia kata Nabi Nuh AS ni bodoh berdakwah, Nabi Nuh AS jawab, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya tak bodoh wahai umatku, aku tak bodoh, tapi aku rasul Allah Ta'ala. Qala ya qaumi laisa bi dalalatun, wahai kaumku, aku tak sesat, tolong jangan kata kami sesat, kami Nabi Allah. Rasulullah SAW orang kata Nabi gila, orang kata Nabi sesat, orang kata Nabi tukang sihir. Nabi ni pemecah belah masyarakat. Nabi nak jalan, orang letak benda-benda yang menyakiti di tengah jalan. Orang baling batu pada tubuh badan Nabi SAW. Orang ludah di wajah Nabi SAW. Nabi seorang je tak pernah jawab. Nabi SAW tak pernah jawab umat ini, tuan-tuan. Nabi tahu kalau Nabi jawab, umat ini akan binasa. Sebab itu Nabi tahan. Umat cabar Nabi macam-macam minta, kalau betul-betul engkau ni Nabi yang betul, timpakan ke atas kami sekeping daripada langit dijatuh atas kepala kami sekarang juga, ataupun cuba datangkan azab yang pedih. Masya Allah. Au takuna la jannatum min nakhilin wa 'inabin fatfajjal anhar khilala tafjira. Kalau betul engkau Nabi, sekarang alihkan sungai di kota Mekah ini, wahai Muhammad. Au tusqita sama kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billah wal malaikati qabila, ataupun bawa jemput Allah turun datang dakwah kami. Ini orang Mekah waktu itu. Wal malaikati qabila, ataupun jemput malaikat khususlah tashkil kami, dakwah kami masuk Islam. Tuan-tuan, ini cabaran, tapi Nabi sabar. Nabi tahu kalau dia jawab, azab turun pada umat dia. Nabi tak jawab. Tapi tuan-tuan boleh apa balasan yang Allah nak bagi? Setelah Allah telah masukkan 4.9 bilion umat Rasulullah SAW dalam syurga, ada hadis disebut ma'athalatin min hathayatir rahman. Hadis ini bersambung. Akan masuk umat aku ke dalam syurga 70,000 tanpa hisab, tanpa azab. Disambung lagi oleh Nabi, ma'akulli alfin alfun, bersama dengan 1,000 ditambah 1,000. Dan disambah lagi oleh Allah Ta'ala ma'athalatin min hathayatir rahman, bersama dengan 3 raupan genggaman daripada genggaman Ar-Rahman. Kalau manusia ni, tuan-tuan, kiasannya genggam pasir, campak, ambil pasir,
campak, ambil pasir, campak tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kita tak boleh bayangkan macam mana genggaman Allah Ta'ala. Dan berapa banyaknya bilangan pasir itu tuan-tuan. Dan sebanyak itulah Allah tambah lagi umat Rasulullah SAW masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebab itulah tuan-tuan mulia, Masya Allah, di penghujung ceramah saya ni, kita nak kongsi sabdaan Nabi SAW. Nabi beritahu apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap orang di kalangan umatku pasti akan masuk syurga tuan-tuan. Cuma syaitan je berbisik. Engkau pun ahli neraka, orang tu pun ahli neraka. Syaitan ni, dia timbulkan kekecewaan di hati kita, putus asa tuan-tuan. Engkau ahli neraka, engkau tak ada peluang dah. Engkau dah terlewat dah. Dah tua sangat dah engkau ni. Itu syaitan punya kerja. Tak guna dah engkau nak pergi masjid. Tak guna dah engkau nak baiki diri. Tak guna dah engkau nak pergi haji. Engkau dah terlewat. Itu kerja syaitan. Nabi SAW kerja dia bagi harapan. Semua umat aku layak masuk syurga. Pendosa pun layak masuk syurga. Hatta orang kafir pun masih ada peluang untuk masuk syurga selagi belum mati dalam kekufuran. Orang kafir pun masih lagi umat Nabi juga. Orang kafir ni pun termasuk umat Nabi. Mereka dipanggil ummatul dakwah. Kita di umat ijabah. Umat yang telah menerima dakwah Nabi. Itu orang kafir, umat yang belum menerima dakwah Nabi. Hanya saja orang yang mati dalam keadaan syirik pada Allah, Nabi tak boleh tolong. Sebab itu sekarang ni kita kena tolong. Kita kena jadi wakil Nabi, tarik tangan orang kafir di luar sana, tarik dia masuk ke dalam Islam. Itu tanda kita berterima kasih pada Nabi SAW. Tuan-tuan dah kata, Nabi beritahu setiap orang di kalangan umatku akan masuk syurga. Illa man abah. Melainkan ada juga umat Nabi yang tak nak masuk syurga. Wali'azubillah. Ini kita kena jaga tuan-tuan. Siapa tak nak masuk syurga? Man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang ikut jejak langkah aku, ikut cakap aku, ikut nasihat aku, ikut wasiat aku, ikut sunnah aku, ikut dakwah aku, ikut 100% cara hidup Nabi. Tinggalkan cara hidup Yahudi Nasrani. Ulama kata apa? Yahudi Nasrani ni, dia macam syaitan juga tuan-tuan. Dia tunjuk kat kita barang yang buruk tapi dia jenamakan dengan jenama yang elok tuan-tuan. Macam-macam lah. Sama macam dia kata perempuan Yahudi, dia jemput Nabi SAW makan di rumah dia. Dia bagi daging kambing pada Nabi. Dia tahu Nabi paling suka lengan kambing, tapi dalam tu diburu racun. Sama makanan kita pada hari ni tuan-tuan. Makanan yang kita makan kebanyakannya Masya Allah artificial. Bukan buah asli tapi buah tiruan yang kita makan sekarang ni tuan-tuan. Gosok gigi kan, yang aslinya siwak tu tuan-tuan. Tapi yang artificialnya tuan-tuan ubat gigi. Tapi dalam ubat gigi ada fluoride. Kita gosok gigi, lama-lama gigi kita hancur. Masuk racun dalam badan kita rosak, sakit. Dia nampak macam medok. Dia bagi kita Masya Allah makan apa? Makanan segera tuan-tuan, Masya Allah. Kentucky Fried Chicken dia kata sambil menjilat jari dia kata. Punya sedap. Tapi rupanya di sebalik itu tuan-tuan, itulah makanan yang paling tak bagus sekali. Tapi itulah yang makanan paling kita suka sekali. Tapi nak pergi pada makanan sunnah tuan-tuan, Allahu Akbar, berat tuan-tuan. Nak makan kurma, memang Nabi kata siapa makan tamar ajwad 7 biji setiap pagi, lam yadurruhu sihrun wala samun. Tak kena sihir, tak kena racun, Masya Allah. Hilang racun di badan. Semua orang panggil apa ni? Toksik dalam badan hilang. Tapi ada ustaz dia cakap, cuba try makan. Tak payah 7 biji, 3 biji pun payah nak habis tuan-tuan. Syaitan punya dahsyat tuan-tuan. Siapa yang amal sunnah Nabi, man ata'ani dakhal jannah, pasti masuk syurga. Wa man asani, siapa durhaka pada aku, faqad aba, itulah orang yang enggan untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Itu satu benda. Yang kedua tuan-tuan, kita elakkanlah kita buat benda yang bid'ah ataupun benda yang baru tuan-tuan. Selepas Nabi SAW wafat, kita tak nak urailah apa itu bid'ah, apa itu sunnah tuan-tuan. Tuan-tuan kita kajilah kan. Kalau ceritakan jadi panjang dan jadi bergaduh pula. Tuan-tuan mulia, di hari kiamat nanti ada satu golongan yang sangat excited nak jumpa Nabi SAW di padang mahsyar. Dan Nabi pun sambut dia dengan senyuman. Nabi pun kenal, ini umat aku. Sebab di antara khususiat umat Nabi Muhammad SAW, kesan wuduk ni, di dunia muka kita nampak cerah tuan-tuan, bercahaya kesan wuduk ni. Dan di hari kiamat, semua anggota wuduk ni akan keluar lampu tuan-tuan, cahaya, Masya Allah. Muka bercahaya, tangan keluar cahaya, kaki keluar cahaya, telinga, rambut semua. Min atharil wuduk, Nabi kata,
Seorang sahabat tanya Rasulullah, nanti di padang mahsyar macam mana tuan nak kenal umat tuan? Dia kata, bayangkan sekelompok kuda hitam sedang berlari. Di tengah-tengah kuda hitam itu ada seekor kuda yang dahinya bertompok putih dan kaki-kakinya semuanya bertompok putih juga. Kuda hitam badannya, tapi tompok itu tompok putih. Adakah tuannya tidak bisa mengenali? Tak boleh membezakan kudanya yang mana satu? Kan? Maka tuan-tuan mulia, Masya Allah, Nabi SAW kata, aku mengenali umat aku nanti di padang mahsyar dengan kesan wuduk mereka. Sebab itu hari ini di antara orang kata cabaran kita Maulidur Rasul di tahun ni tuan-tuan, kalau dapat istiqamah ambil wuduk setiap kali wuduk kita batal insya-Allah taala. Dapat satu sunnah ni pun insya-Allah taala dapat amal sampai mati. Berjaya dah tuan-tuan. Kan, mulai daripada malam ini azam batal wuduk je, tengah malam ke, pagi ke, siang ke, baru lepas ambil wuduk kentut pula, pergi pula ambil wuduk tuan-tuan. Baru lepas ambil wuduk tersentuh isteri, ambil pula tuan-tuan. Kan? Yang penting dapat hidupkan sunnah ni tuan-tuan. Masya Allah. Ulama kata kita ambil wuduk sebab nak solat. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu ambil wuduk kerana nak mati dalam keadaan berwuduk. Takut Allah ambil nyawa dalam keadaan sedang berhadas tuan-tuan. Tuan-tuan dah mati Allah SWT, nak beritahu pada kita, Nabi kenal umat dia melalui kesan wuduk, Masya Allah. Tetapi di saat sekumpulan umat sedang hampir dekat dengan Nabi SAW, nak datang dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba malaikat halang. Yang ni, puak ni tak boleh datang dekat jumpa Rasulullah SAW. Tak boleh datang dekat jumpa Tuhan. Nabi kata, ya wahai malaikat, ini umat aku semua ni. Semua umat aku ni, aku kenal mereka. Takkan di dunia mereka tak dapat berjumpa dengan aku. Dari akhirat pada hari ini, hari yang terbaik. Dan tidak ada keselamatan melainkan keselamatan daripada sisi Allah Ta'ala. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Aku nak selamatkan mereka. Kata malaikat, minta maaf wahai Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, minta maaf. Ini kelompok ini tak boleh diizinkan. Puak-puak ni tak boleh datang dekat. Kenapa wahai malaikat? Apa dosa mereka? Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kamu tak tahu selepas kamu wafat apa bentuk kerosakan dalam agama yang mereka telah buat. Angkara mereka ni agama engkau telah rosak. Agama yang suci, agama yang murni, agama yang telah diperjuangkan dengan mujahadah susah payah ni, mereka ubah segala ajaran kamu sehingga tidak ada lagi keaslian, Masya Allah, dalam agama Nabi SAW. Itu zaman kita, zaman Nabi cakap tu zaman dulu tuan-tuan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia di antara sahabat yang hidup paling lama di kalangan sahabat, umur paling panjang. Umur dia 100 tahun lebih. Kan? Wah, Masya Allah. Bukan 100 tahun lebih, lagi lebih lagi. Sebab pada hari dia mati yang mengkebumikan jenazah dia, 100 orang anak cucu dia yang kebumikan jenazah dia. Panjang umur dia tuan-tuan. Tapi dia kata, di zaman aku ni, aku tak nampak apa-apa lagi ibadat yang sama dengan zaman Nabi SAW melainkan azan dan iqamat saja. Hak lain semua dah berubah, dia kata. Semayang dah berubah, wuduk dah berubah. Kita ini berwuduk juga. Nabi berwuduk dengan air yang sedikit, kita berwuduk dengan air yang banyak. Bid'ah lah tu tuan-tuan. Mandi wajib, Nabi mandi wajib dengan, kalau apa, satu cupak dengan satu gantang satu gantang. Nabi mandi wajib dengan segantang air. Kita mandi wajib habis kuat lah tuan-tuan. Air tu kita gunakan. Ini benda yang Nabi tak buat lah ni tuan-tuan. Kan? Bid'ah dalam wuduk, bid'ah dalam mandi wajib tuan-tuan. Bid'ah dalam makan lagi berat lah tuan-tuan. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala kata apa? Bid'ah yang paling besar selepas Nabi wafat, apa dia? Makan lebih daripada satu lauk. Masya Allah. Ini kita perisau juga. Sebab kita orang Melayu ni kalau makan tak adalah satu lauk insya-Allah ta'ala. Kan? Dengan tambah sambal belacan lagi, tambah lagi pula dengan apa lagi, petai jering lagi tuan-tuan, keladan, keredah lagi tuan-tuan, tambah ikan masin lagi, telur masin lagi, ayam goreng lagi. Ini ayam goreng biasa, ini ayam kampung Ustaz. Mana satu Ustaz nak makan pun tak tahu ni. Kan? Ikan patin pun sedap, kari kambing pun sedap, sup kambing pun sedap. Mana satu tak tahu nak makan. Masya Allah. Kita hari ni kalau sahabat Nabi hidup zaman kita ni banyak benda pelik. Seorang sahabat Nabi hari tu tuan-tuan, dia sengaja sembahyang pakai jubah, tak pakai kain kat dalam. Seksi lah, nampak jarang tuan-tuan.
Seorang sahabat atau seorang tabi'in tanya, wahai sahabat, kenapa kau semayang macam ni? Nampak aurat ni? Dia kata, tahu tak, selama ni aku semayang pakai 2 lapis, tapi hari ni aku pakai selapis je. Supaya, aku buat ni sengaja, supaya orang bodoh macam kamu bertanya soalan itu. Kena dah pancung dengan sahabat tu. Dia kata, zaman Nabi dulu, siapa di kalangan sahabat Nabi yang ada baju 2 lai? Ada baju, ada kain. Semua orang di kalangan kami, 1 lai je baju. Kami tak ada baju banyak. Masya Allah, ustaz pun kena lah ni. Kita orang ni tiap-tiap kali pergi umrah, beli baju baru, Masya Allah. Kan? Beli jubah. Lepas jahit jubah tuan-tuan. Malu dengan sahabat Nabi, malu dengan tabi'in. Baju dalam almari kita penuh tuan-tuan. Sahabat Nabi tak ada almari di rumah. Siapa di kalangan kami yang ada baju banyak di zaman Nabi SAW? Tak ada. Hatta isteri Nabi SAW pun, mereka tidak ada baju melainkan selai baju yang dipakai waktu mereka haid, waktu mereka suci. Nak depan haid, mandi pun pakai baju sama lagi tuan-tuan. Kita satu hari 3 lai tukar baju, 4 lai tukar baju tuan-tuan. Banyak sebenarnya perubahan berlaku, tapi kita tak sedar tuan-tuan. Tapi bukanlah nak menakutkan tuan-tuan, kan? Sampai sekarang kan balik kan, habis keluar baju dalam almari. Kan? Sedekah belaka. Sedekah lama-lama sedekah lah, baru-baru simpan lah, pakai lah. Tapi nak beritahu pada kita tuan-tuan, terlalu banyak perbezaan antara ibadah dan juga suasana kehidupan umat Islam di akhir zaman jika dibanding dengan zaman Nabi SAW. Sebab itu hari ini kita kena berusaha untuk menghampiri kehidupan Nabi SAW sedaya upaya, mendekati sunnah tu, mendekati kehidupan cara Nabi tu. Walaupun kita, kalau kita makan banyak pun kurang-kurang istighfar lah tuan-tuan. Nampak macam mana dah orang jamu kita banyak sangat. Istighfar lah, kan? Kalau ada lebih, sedekah. Pembaziran dalam makanan di rumah kita terlalu banyak tuan-tuan, Masya Allah. Kadang-kadang kita ni, bila masa nak masak tu rasa macam ramai nak makan di rumah kita. Tapi bila makan tu 2-3 orang je makan, lepas tu buang. Ini buah durian, buah rambutan, buah. Allah Akbar. Semoga Allah telah pelihara kita. Semoga Allah telah selamatkan kita insyaAllah sempena hari Maulidur Rasul. Azam kita untuk kembali mendekati sunnah Nabi yang paling akrab, benda yang paling hampir kepada sunnah. Kita menjalani kehidupan kita, didik anak kita, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala terima kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ta'ala terima. Maafkan saya sedikit panjang, dan seandainya ada yang terkasar bahasa, terlanjur bicara, mohon ampun dan dimaafkan oleh Allah SWT. Sekian daripada saya, bila taufiq lillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'alfina wa la minna wa la ma'ana syaqqa wa la mahruma ولا مطرودا بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخر وظاهر وباطن وقول وفعل وعباده وعمل صالحا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.